ambil dulu akan mulakan dulu kan? Yes. Ke ada kat apa Okay. Puan Ida akan menyanyi dulu ke apa? Tak ada. Okey. Okay dah. Okey dah live. Okay dah. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Facebook Jabatan Pendaftar USIM, semua apa khabar hari ini? Okay, so saya bagi pihak Urus Setia program ini mengucapkan supaya agar anda tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian berada dalam keadaan sihat sejahtera, sihat emosi, sihat mental, sihat fizikal, insya-Allah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kami dalam slot Coffee Talk with Counsellor. Okey, yang mana slot ini adalah slot khusus yang mana kami Seksyen Psikologi dan Kaunseling USIM menjemput mereka-mereka yang pakar dalam bidang kaunseling, bidang psikologi, okay? So sama ada jemputan dalaman USIM ataupun di luaran USIM. So hari ini tuan-tuan dan puan-puan sangat bertuah kerana kita hari ini akan bersama-sama ya dengan seorang pakar lah, boleh saya katakan pakar dalam bidang kaunseling di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Okey, beliau tak lain tak bukan adalah Dr. Abdul Rashid Abdul Aziz, iaitu pensyarah program kaunseling FKP. Kalau di USIM ni terkenal dengan nama FKP lah. Alright. So hari ini puan-puan, tuan-tuan semua, kita akan berdiskusi tentang tajuk yang pada saya sangat sinonim dalam kehidupan kita ya, iaitu la tahzan, okey, tips kekal bahagia semasa diuji. So saya pasti anda semua biasa dengar perkataan la tahzan kan? Kita pun ada di pasaran banyak buku-buku berkaitan dengan la tahzan, jangan bersedih. Itu perkataan bahasa Arab lah tu namanya kan. Okey, jangan bersedih. Okey, so dalam kehidupan ni tuan-tuan dan puan-puan, of course kita akan melalui graf kehidupan turun naik. Okey. Jadi emosi sedih, emosi gembira, emosi kecewa, suka duka dan sebagainya itu adalah rencah dalam kehidupan kita yang kita tidak boleh sangkal. Yang mana kita akan lalui sepanjang kehidupan kita. Betul tak? Bermula daripada umur kita, daripada waktu kecil, remaja, dewasa hinggalah kita akan menghampiri kematian. Okey. So penonton sekalian, okey, so hari ini kita akan membincangkan tentang la tahzan, okey, jangan bersedih. So kita nak tahu bagaimana tips untuk kita kekal bahagia, kekal gembira semasa kita berhadapan dengan pelbagai ujian dalam kehidupan kita. So ini satu perkara yang penting juga ya, sebab ia juga membantu kita untuk kita beremosi dengan stabil, okey, untuk kita dapat menyelesaikan apa juga isu dalam kehidupan kita dengan hati yang gembira walaupun kita sedang menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Okey. So okey, so kita bersama-sama dengan Dr. Rashid pada hari ini. Doktor mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang doktor dan sebagainya untuk penonton kita kenal lebih dalam dengan doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Hazrin dan juga pihak pendaftar lah, ya, atas jemputan pada hari ini. Saya Abdul Rashid Abdul Aziz, nama diberi, berasal daripada Johor dan sekarang bekerja di program di bawah Jabatan Program Kaunseling Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, di mana bidang tumpuan saya adalah dalam bidang kesejahteraan dan kebahagiaan kendiri. Jadi bertepatanlah dengan kita baru sahaja menyambut, ya Puan Rin, hari World Happiness Day pada 20 hari bulan World Happiness Day. Ya, betul. Okey, So itu sebenarnya sajalah saya rasa. Untuk okey, terima permulaan kasih intro. Dr. Rashid. Okey.
Ya, kita warm up dulu kan sebelum kita teruskan diskusi kita ni. So sebenarnya untuk makluman saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, tajuk ini dipilih khusus kerana baru-baru ini pada 20 hari bulan Mac sebenarnya adalah hari World International apa Doktor? World Happiness International Day. Gitulah lebih kurang pada 20 Mac. Saya pun tak tahu sebenarnya. Tapi bila kita baca kan, bila kita baca di media-media sosial dan sebagainya, oh rupanya 20 hari bulan tu digazetkan sebagai hari kegembiraan sedunia lah. Okay. So tajuk ini dipilih La Tahzan, tips kekal bahagia semasa diuji. So maknanya macam mana kita nak kekal gembira walaupun kita sedang diuji. Kita sedang melalui cabaran dalam kehidupan. Gitulah ceritanya kan. So insyaAllah hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita akan tengok tips bagaimana kita nak kekal bahagia walaupun kita berada dalam keadaan bermasalah dan sebagainya, insyaAllah. Okey doktor, so boleh kita mulakan doktor kita teruskanlah kan. So maknanya dalam kehidupan kita ni, kita macam saya cakap tadilah, Allah pun dah sebut dalam Quran yang mana menyatakan bahawa kita sebagai hamba-Nya akan selalu diuji, akan diberi ujian untuk melihat tahap kesabaran kita dan sebagainya kan. So doktor, dari sudut pandangan doktor kan, bagaimanakah kita nak melalui ujian tersebut dengan tenang, dengan sabar kan, serta ingin rasa gembira walaupun sedang menghadapi masalah. So silakan doktor. Okey, terima kasih kepada Puan Rin sekali lagi. Hadirin hadirat tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, kita pergi kepada konsep seperti mana Puan Rin sebutkan tadi tentang konsep ujian, tentang konsep ujian ataupun la tahzan. Sebelum kita pergi mengupas dengan lebih lanjut tentang ujian ni, saya rasa tuan-puan semua ingin mengetahui daripada mana datangnya perkataan la tahzan itu sendiri. Kalau kita nampak ayatnya yang lengkap adalah la tahzan innallaha ma'ana. Iaitu ayat ni bermula. Sorry. Ya. Doktor, kalau boleh slide show doktor boleh? Boleh. Ada. Penonton boleh nampak. Okey. Nampak tak? Tekan. Tekan. Okey. So konsep ujian konsep ujian ni kita sebagai manusia kita tahu kita sentiasa diuji, tidak lekang dengan ujian daripada kita kecil macam Puan Rin sebutkan tadi daripada lifespan manusia, daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa sehinggalah menjadi warga emas. Kita tidak lekang daripada ujian, sentiasa diundang, sentiasa dihadapi, didepani, dicabar dengan pelbagai rintangan, ujian dan sebagainya. Jadi konsep la tahzan ini sebenarnya bermula sewaktu hijrah Nabi, di mana sewaktu Nabi berada di Gua Sur bersama sahabatnya iaitu Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada waktu itu Nabi sedang bersembunyi di dalam gua itu dan dia menenangkan Abu Bakar yang sedang ketakutan bila dikejar oleh pemuda-pemuda Quraisy. Dan pada waktu tu Nabi sebutkan waktu dia melihat Abu Bakar sedang berpeluh dia berkeringat pada waktu tu kan. Jadi Nabi melihat, Nabi kata, Nabi perbanyakkan doa dan Nabi kata la tahzan innallaha ma'ana, di mana jangan bersedih, Allah bersama-sama dengan kita. Jadi dekat situ kita nampak ada beberapa perkara yang kita boleh pelajari. Yang pertama, ilmu nasihat itu sendiri, di mana pada waktu sahabatnya ketakutan, Nabi telah pun memberikan satu nasihat untuk meredakan keadaan Abu Bakar yang pada waktu itu sedang bersedih, sedang ketakutan, sedang gusar apabila dikejar dan sebagainya. So begitu juga kita dalam kehidupan seharian, bila kita berhadapan dengan ancaman, cabaran, akan datang rasa panik, rasa takut, rasa cemas dan sebagainya. Dan perkara itu lumrah sebagai manusia. Itu adalah perkara normal yang kita akan hadapi. Sama ada itu sebagai tindakan fisiologi ataupun tindakan psikologi. Kalau kita kata sweating, Abu Bakar berpeluh, itu adalah tindakan fisiologi sebenarnya. Kita peluh keluar. Tapi dia disebabkan oleh psikologi punya desakan, di mana kita rasa bimbang, takut, dan peluh itu adalah satu bentuk di mana terjemahan kepada rasa takut kita. Okey. Kalau kita lihat tentang konsep ujian ini, Allah telah nyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 214, iaitu Allah berfirman yang bermaksud, adakah kamu manusia ni menyangka bahawa kamu ini akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cabaran? Belum lagi sampai ujian dan cabaran, adakah kita merasa diri kita ini akan layak untuk ke syurga Allah? Kan? Layak untuk ke syurga Allah. Jadi maksudnya hidup ini
dunia ini adalah medan ujian. Tak ada manusia yang tak ada ujian. No man without problem or test. Tak ada. Maksudnya setiap manusia yang hidup, yang bernyawa ni, yang dinamakan hamba Allah ini, pasti akan diuji. Seperti mana yang berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu. Kalau kita baca kisah-kisah Nabi, kisah tauladan, kisah sahabat Nabi, salafus salih, kita tengok macam-macam ujian. Kan? Pelbagai ujian daripada kisah Nabi itu sendiri dengan kaumnya, kisah keluarga Nabi, tu belum lagi masuk kisah Firaun dan isterinya. Pelbagai ujian ditimpa, kan? Jadi mereka ditimpa kepapaan, ditimpa penyakit, digoncangkan bumi dan sebagainya. Sehingga berkata Rasul dan orang yang beriman, bilakah datangnya pertolongan Allah? Maksudnya dekat sini pun daripada surah Al-Baqarah ini juga Allah telah menyatakan secara jelas bahawa hidup ini memang medan ujian. Pasti akan diuji. Pasti akan lalui ujian ini. Dan daripada ujian ini sebenarnya yang akan meningkatkan kepribadian kita, meningkatkan kekuatan kita. Kalau dalam bahasa psikologi, Puan Rin, kita gunakan resilient. Resilience, ya, betul. Kan? Daripada ujian-ujian ini. Tapi di akhirnya Allah bagi tahu bahawa Allah ingin kita meminta pertolongan daripada Allah. Maksudnya di sini Allah rindukan tangisan kita, Allah rindukan doa kita, Allah rindukan permintaan dan rayuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita melihat konsep ujian ini dalam situasi hari ini, dalam situasi sekarang ini, kalau kita lihatlah ujian ni dia datang dalam banyak keadaan. Dia bukannya ujian ni macam kita sebutkan tadi dari sudut psikologi sahaja. Dia boleh jadi dari sudut penyakit, wabak, boleh jadi tekanan psikologi, boleh jadi keuangan, dia boleh jadi emosi, dia boleh jadi apa sahaja, dan dia boleh datang daripada pelbagai sumber. Mungkin tuan-puan di luar sana ujiannya adalah datang daripada anak, atau mungkin daripada suami yang curang, mungkin daripada isteri, atau mungkin juga daripada kawan, majikan, bos, rakan sekerja, kan? Jadi ujian ini datang dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai keadaan, dalam pelbagai platform, dan datang daripada pelbagai jenis orang-orang yang hadir, Allah hadirkan dalam hidup kita. Sama ada dalam lingkungan yang dekat dengan kita ataupun yang jauh dengan kita. Kan? Kalau kita lihat di sini, kalau kita tengok penyakit, 1.7 juta rakyat Malaysia mempunyai 3 risiko penyakit serangkai ini. Darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung. Kan? Kalau kita tengok selain daripada itu, kemurungan, 2.3% atau setengah juta rakyat Malaysia berada dalam keadaan murung. Begitu juga kanak-kanak. Jadi adakah kita ini gembira sebenarnya? Atau adakah kita ini sihat sebenarnya? Kalau kita tengok laporan World Happiness Report yang terbaru pada tahun 2020, Malaysia telah jatuh lebih daripada 50 anak tangga. Kita adalah negara yang ke-80 gembira di dunia. Kalau sebelum ni kita 30, 35, dia main kat area 40, sekarang kita dah jadi 80. Kan? Dan kalau negara-negara yang tinggi-tinggi tu macam Finland, Denmark, Switzerland, tu negara tu je kan dia berpusing. Dan kita pun memikirkan mengapa kita orang Islam yang mempunyai iktikad, mempunyai keyakinan, mempunyai pergantungan, pertalian yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita masih tidak gembira. Kerana dengan perkataan tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, kan? Allah bersama-sama kita. Kan? Okey. Kalau kita tengok dari sudut semasa pada hari ini, ini ujian juga, kita boleh kata ujian. COVID-19, pandemik yang berlaku pada penghujung 2019, dan kita telah pun menyambut birthday ini yang ke-1 setahun lebih dah kita mengalami tekanan bergelut dalam kemelut COVID-19 yang tidak berpenghujung lagi, kan? Baru-baru ni kita adalah diketengahkan dengan vaksin dan sebagainya, tetapi masih lagi dalam fasa kemelut juga, kan? Macam-macam isu juga berkaitan vaksin ni. Jadi bila COVID-19 berlaku, bila dia strike negara kita ni, bila terjadi, berbagai lagi tekanan yang dihadapi dengan pemberhentian kerja, berlaku domestic violence. Kalau kita tengok talian kasih, berapa banyak talian kasih menerima panggilan yang berkaitan dengan domestic violence ini, keganasan rumah tangga,
isteri dipukul, anak didera. Malah kejadian baru-baru ini ada yang anak yang mati disebabkan penderaan daripada ibu tiri baru pulangkan kepada ibu kandung adik Amir. Itu ujian juga, ujian buat ibu angkat, ujian juga buat semua yang kita yang melihat, juga ujian buat kita semua. Jadi diberhenti ekonomi, pelajar, pekerja, setiap daripada kita mengalami ujian sewaktu pandemik COVID-19 ni. Tak boleh nak keluar rumah dan sebagainya. Dan dalam keluarga juga tak kurang kita mengalami pelbagai jenis ujian seperti perceraian dan kita pun melihat statistik perceraian kita antara yang tertinggi juga pada tahun itu pun research grant yang saya baru mohon Puan Rin untuk mengkaji kes perceraian untuk bentuk apa model keluarga bahagia kan. Dan disebabkan oleh work life balance, ada juga daripada kita yang berhadapan masalah family ni sebab tak boleh nak bahagikan masa. Suami, isteri bekerja kan, anak di rumah dibagi pada pengasuh dan sebagainya, si ibu bimbang ibu ni dia hati dia lain. Walaupun dia letak anak pengasuh, dia tak boleh letak 100% kepercayaan kepada pengasuh. Tu hati seorang ibu tu bila dia ada anak dia punya pertimbangan, dia punya kasih sayang dia berbeza. Jadi itu pun konflik kepada si ibu bila pergi ke tempat kerja, rasa tak tenteram, rasa risau keadaan anak dengan pelbagai kes yang berlaku sekarang ni. Okey. Jadi kenapa Allah turunkan ujian? Secara ringkas, ujian ini diturunkan dalam 3 bentuk atau 3 keadaan. Yang pertama, Allah sebagai bala. Yang kedua, sebagai musibah. Dan yang ketiga, untuk menaikkan darjat seseorang. Macam mana konsep Allah turunkan ujian sebagai bala? Okey, untuk ujian sebagai bala ni, kalau seseorang tu, tuan-puan, memang hidup dia ni penuh dengan kejahatan, penuh dengan amalan-amalan yang maksiat, amalan yang tak baik, dia berzina, bunuh orang, perkara-perkara yang buruk. Dan tiba-tiba Allah turunkan bala, dia mati dalam keadaan yang mengaibkan, dalam keadaan tragedi dan sebagainya, ataupun berlaku tragedi dalam hidup dia, di mana Allah turunkan bala seperti mana Allah turunkan pada kaum-kaum yang lepas, kaum Samud, kaum Aid, macam-macam lagi kaum yang Allah turunkan bala di atas perbuatan manusia itu sendiri. Ujian itu diturunkan atas perbuatan kita. Yang kedua, ujian itu sebagai musibah, di mana musibah ini Allah ingin mengampunkan dosa kita. Mungkin ada dalam kehidupan kita melakukan dosa yang sengaja atau yang tak disengajakan. Ada yang kita sebut dosa kering lah, macam-macam jenis dosa kan, yang kita buat, kita tak sedar, dan Allah turunkan ujian buat kita sebagai satu bentuk Allah nak mengampunkan dosa. Mungkin ujian itu dalam bentuk sakit, mungkin ujian itu dalam bentuk hati yang sakit, fizikal yang sakit, tetapi kita tak sedar bahawa dengan sakitnya itu Allah rupanya ingin memberikan kita rahmatnya, keampunannya terhadap kita punya kesalahan. Dan daripada situlah kita akan dapat mengecapi kebahagiaan sebenarnya. Sebab saya ada dengar satu tokoh ilmuwan Islam mengatakan bahawa sekiranya Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada seseorang, maka tidak ada mana-mana tangan pun yang boleh menahan kebahagiaan tersebut. Tapi bila mana Allah ingin menahan kebahagiaan seseorang, maka tidak ada mana-mana tangan sekalipun yang boleh menghulurkan bantuan. Maksudnya semuanya adalah ketetapan yang telah Allah berikan. Maksudnya kalau Allah dah kata orang itu bahagia, bahagialah dia kan. Maksudnya jadi yang seterusnya darjat. Darjat ini untuk orang-orang yang alim. Kadang kita orang yang baik, tuan-tuan orang yang baik kan. Saya percaya di USIM ni pun banyak orang-orang yang baik kan. Yang berakhlak kan, bekerja dengan baik, tapi masih lagi diuji. Masih lagi rasa sakit. Ya Allah, kenapa kau uji aku? Kita bertanya kan. Ya Allah, kenapa engkau uji aku lagi? Aku dah buat, aku dah solat, aku dah laksanakan segala apa yang kau suruh kan, amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi mengapa aku masih diuji? Rupa-rupanya Allah ingin menaikkan darjat kita. Di mana darjat kita itu lebih tinggilah bila kita bersabar, bila kita bersyukur. Syukur ni dia punya makam lagi tinggi daripada sabar. Syukur ni, maksudnya bila diuji bersyukur itu lebih susah. Sabar tu boleh lagi kita bersabar kan. Tak buat apa-apa dia akan bersabar, tapi bila kita kata bersyukur, bukan mudah untuk bersyukur bila Allah uji kita. Kan? Itu kalau dapat pergi ke arah yang makam syukur itu, maka orang tu memang hebatlah kita kata. Betul doktor. Sebab syukur, untuk melakukan syukur tu pada sesetengah orang bukan mudah. Betul tak? Sebab kadang-kadang bila dia dah dapat rezeki, nikmat kan, pemberian-pemberian yang mungkin dia pun tak
tak sedar kan, tiba-tiba dapat sesuatu kejayaan ataupun dan sebagainya, dapat duit lebih ke apa ke. So dia terlupa untuk bersyukur mungkin kan. Betul Betul. doktor Itulah. Betul tu Puan Rin. Maksudnya syukur tu antara benda yang sebenarnya kita take for granted dalam kehidupan kita seharian. Dengan hari-hari Allah bagi kita nafas, masih boleh pergi kerja, masih boleh cuba kita ingat kembali dalam hidup kita pernah sakit tak? Kita pernah diuji tak? Tapi adakah sakit kita tu berterusan? Sebenarnya Allah dah sembuhkan kita. Allah dah bagi kita hidup balik. Pada satu masa kita rasa sakit, tak boleh nak move on. Saya rasa setiap daripada tuan-puan di luar sana pernah, tak kisahlah zaman remaja ke, zaman sebelum berkahwin ke, selepas berkahwin, pernah kita diuji sampai satu peringkat kita menangis. Kita rasa tak tahan, kita rasa sakit. Tapi pada hari ini kita dah dapat move on daripada perkara tersebut. Maksudnya Allah dah bawa kita kepada satu fasa yang lain. Kita dah melalui ujian tu. Kan? Tetapi sejauh mana kita bersyukur pada hari ini. Saya pernah dengar ceramah yang disampaikan oleh Profesor Mohaya, di mana beliau adalah pakar mata. Beliau bila mengkaji mata itu sendiri, beliau sebutkan bahawa bila mengkaji mata itu, kita rasa malunya kita untuk berhadapan dengan Allah atas nikmat mata yang Allah bagi. Itu baru mata saja. Baru mata saja kan. Kita rasa macam malunya, ya Allah, kau dah bagi aku mata ni yang aku boleh baca Quran, aku boleh menuntut ilmu kat sekolah, sampai aku belajar tinggi, boleh bekerja hari ni dekat USIM kan. Boleh jadi ni semua disebabkan rupanya ada peranan mata yang Allah bagi tu, yang kita dapat, tapi kita tak nampak nikmat yang Allah bagi tu untuk kita syukuri kan. Betul. So maknanya doktor dekat sini untuk melalui sesuatu ujian, kesusahan tu kan dengan tenang dan sabar, so kita perlu sentiasa bersyukur. Betul doktor Betul Puan Rin. Itulah antara salah satu kunci kajian menunjukkan bahawa orang yang bersyukur ini adalah orang yang bahagia. Jadi kita nak pergi juga Puan Rin pada apa itu gembira, apa itu bahagia. Kadang-kadang kita miskonsep dalam menyebut gembira dan bahagia. Kita sebut semua sama kan, gembira, bahagia, sejahtera. Jadi hari ini sebab saya memang mengkaji bidang gembira, bahagia dan sejahtera ni, saya nak bagi sikit penerangan atau ilmu untuk dikongsi pada tuan-puan sekalian. Apa itu bahagia? Apa itu gembira? Adakah kita benar-benar bahagia hari ini? Okey. Bila kita lihat, kalau di istilah bahasa Inggeris kita gunakan happiness. Happiness ini sebenarnya merujuk pada gembira dan boleh jadi merujuk kepada bahagia. Sebab English ni dia gunakan happiness. Kalau dia merujuk gembira pun dia happiness. Kalau bahagia dia guna sebenarnya sustainable happiness. Maksudnya happiness tu yang sustain. Itulah jadinya bahagia. So bila kata sustainable happiness, itu bahagia. Bila kata happiness, itu gembira. Bila kita kata well-being, itu sejahtera. Itu well-being. Well-being, okay. Jadi bila kita kata gembira, gembira ini temporary. Dia sementara. Dia bersifat surface, luaran, sementara. Contoh, kita dapat hadiah daripada kawan. Kita gembira kan? Kita dapat hadiah elok kan, dapat tudung baru kan. Kemudian kita dapat apa barang yang kita suka, mungkin isteri kita hadiahkan, mungkin suami kita hadiahkan kan, ataupun kita dapat makan makanan favourite kita, kawan satu office belanja kita rasa gembira. Itu gembira. Dia temporary, kita rasa sekejap, kemudian kita akan hilang. Kita kahwin pun gembira, betul tak? Hari kena duduk atas pelamin tu, kena tepung tawa dulu pada ni. Kena tepung tawa apa semua tu kan. Sekarang dah COVID tak boleh lagi dah Puan Rin. Boleh dah. Touch and go je jalan. Ringkas je. Jadi pada waktu tu kita rasa gembira kan, waktu dekat dalam atas pelamin tu, dalam majlis tersebut. Tapi lepas 1 minggu ataupun beberapa hari, kegembiraan tu menurun semula. Sebab itu kita katakan kegembiraan. Dia bukan kebahagiaan kan. Okey, itu kegembiraan. Okey, seterusnya kita dah faham apa itu gembira. Okey. Gembira ni kita rasa kat mana? Dia kata gembira ni rupanya rasa dia dekat emosi. Emosi, adanya banyak emosi positif. Suka, gembira, seronok, best, rasa best. Hari tu rasa best sangat. Tak tahu sebab apa kan. Pakai tudung tiba-tiba rasa seronok nak pergi kerja. Kehadiran emosi positif tu banyak. Itu orang tu tengah gembira.
Kurangnya emosi negatif, dia kurang rasa stres sangat, kurang nak fikir-fikir sangat, nak sedih-sedih, nak layan perasaan sangat. Jadi emosi yang pertama. Yang kedua, minda dia. Minda dia sentiasa puas. Itu orang tu gembira. Bila kita kata minda dia sentiasa ada satisfaction, life satisfaction, job satisfaction, mungkin satisfied dengan keluarga dia, family, kan. Jadi sentiasa dalam minda kognitif dia tu antaranya kepuasan. Jadi kita kata orang tu kognitif dia puas, emosi dia selalu ada emosi seronok, orang tu gembira, kan. Okey. Positif lah doktor Positif. Okey. So itu antara yang kita nampaklah. Dan tapi bila kita kata bahagia, maksudnya elemen ni berpanjangan. Sebab tu bila kita dah kahwin 10 tahun ke 5 tahun, orang tanya, kau bahagia tak dengan perkahwinan kau, kan? Orang tak cakap kau gembira ke? Orang tak tanya gembira lagi dah, kan? Sebab gembira tu temporary, dia actual yang berlaku pada waktu tu, kan? Bahagia sebab itu bila kita kata bahagia, dia lebih luas, dia lebih dalam, lebih deep. Bahagia tak semestinya benda yang seronok. Kadang-kadang benda tak seronok boleh jadi bahagia. Kenapa saya kata benda tak seronok? Kadang kita suami isteri bergaduh, tapi dengan bergaduh kita faham isteri kita sebenarnya tak suka benda tu. Suami pun macam tu. Bila bergaduh, ambil positif. Oh, rupanya suami tak suka benda ni, jangan buat lagi. Isteri tak suka cakap macam ni depan mak mentua dia atau mak dia, kan. Jangan buat lagi benda tu. Rupanya bergaduh ni akhirnya juga menyumbang pada kebahagiaan, kan. Maksudnya boleh. Maksudnya bila kita kata kebahagiaan, kita memikirkan tentang hidup kita, contoh dengan keluarga kita, semua elemen tu kita akan fikirkan. Dan akhirnya kita kata, I'm satisfied, saya rasa bahagia dengan hidup saya. Memang ada upside down, ada turun naiknya. Bekerja pun macam tu tuan-puan kat luar sana, kan. Bila bekerja, ada masa sedih dengan kawan, ada masa bengang dengan bos kita, ada rasa geram, marah. Tapi itulah rencah-rencahnya macam kita masak juga, Puan Rin, kan. Masak lauk tu ada asam, ada garamnya masin, ada manisnya gula, ada masinnya kicap, kan. Macam-macam kita letak dalam tu, jadilah lauk yang sedap, kan. Sebab tu doktor, mungkin kalau boleh saya mencelarkan dalam hubungan suami isteri misal kata, kan. Okey, kita tengok mak bapak kita ataupun orang-orang tua biasanya, kan, kalau kita tengok sepanjang kehidupan mereka 40-50 tahun bersama, misal kata, daripada zaman muda mesti ada ups and downs, macam doktor kata, bergaduh sana sini, biasalah, kan, argumentation. Tetapi dalam keadaan macam tu pun mereka kekal hingga ketua. So maknanya kebahagiaan tu yang membawa kehidupan mereka tu sampai ketua. Betul doktor, kan? Betul. Walaupun maknanya karakter masing-masing tu menyebabkan ada perselisihan faham sana sini, tapi dalam perselisihan itulah mereka mengenal antara satu sama lain, dan kebahagiaanlah itu, kebahagiaan tu mengatasi segala-galanya hingga ketua, kan. Betul Puan Rin. Bila Puan Rin bagi contoh tu bertepatan dengan saya ingat sewaktu saya berada di majlis agama handle kes perceraian, di mana pada hari ini kadang-kadang kes bercerai di kalangan golongan muda ni disebabkan hanya pasal isu kereta. Sebelum kahwin janji nak bawa kereta, tak jadi bawa kereta. Kadang-kadang at one point kita akan rasa macam, adakah sebab asbab ini yang boleh menyebabkan orang bercerai, kan. Maksudnya diorang dah tak ada, walaupun macam Puan Rin kata zaman mak ayah kita dulu diorang tak bercinta pun, diorang kahwin. Tapi diorang boleh sustain, kan. Tapi hari ini diorang dah bercinta, dah kenal kat Facebook ke mana ke, kan. Nak rak berjumpa semua, tapi kahwin sekejap boleh bercerai, sebulan berapa hari pun ada kalau kita tengok statistik kahwin ni, kan. Jadi itulah maksudnya dekat situ kita tak nampak. Kita nampak bila ujian itu kena terminate. Kita tak nampak ujian itu sebagai peluang, ujian itu sebagai rahmah, kan, yang Allah berikan pada kita untuk kita sebenarnya didik diri kita, kan. Mungkin berubah untuk ke arah kebahagiaan. Okey, jadi kita dah faham konsep gembira dan bahagia hari ini. Maksudnya gembira tadi kecil, di luar, surface. Bahagia ni lebih mendalam, lebih deep, macam iceberg lah, ya. Puan Rin, kalau iceberg tu kat atas tu yang kita nampak, kan, yang di bawah tu elemen bahagia tu, kan. Yang bahagia tu yang kita tak sedar tu. Yang atas tu yang gembira, kan. Jadi di sini kalau kita nampak, kalau di bahasa Inggeris disebut sustainable happiness, bahagia ni dia kata a form of well-being that goes deep. It is not an fleeting sensation, bukan rasa-rasa yang kat luar ni seronok temporary sahaja, tetapi dia enduring, dia lama bertahan. Yang ni kita nak sekarang pengkaji-pengkaji, orang-orang dah tak nak gembira dah, orang nak mengkaji bahagia. Macam mana kita nak endure our happiness ataupun kita nak dapatkan kebahagiaan tu.
Kan? Ini kita akan tengok. Kita kata milestone kita lah ke arah kebahagiaan tersebut kan. Perjalanan kita dalam mencari kebahagiaan itu, walaupun kita tahu kebahagiaan yang sebenar itu pastinya kita berada di syurga, tetapi Allah tidak menghalang kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia, kerana kita pun mengambil hadis Rasulullah bahawa dunia ini adalah jambatan kepada akhirat, dunia ini adalah tempat kita menuai, akhirat untuk melihat hasil, dan Allah jadikan isteri, anak-anak, suami ni sebenarnya sebagai satu sumber kasih sayang kebahagiaan untuk kita. Kan kita bekerja, bersosial dan sebagainya, kan ini semuanya adalah untuk kita mendapat kebahagiaan. Dapat bahagia. Tetapi halangan kita dalam mencapai kebahagiaan ini adalah, kalau dalam bahasa istilahnya kita panggil adaptasi hedonik lah. Maksudnya bahagia ni kita cakap gembira ni lah tadi, dia akan bertukar. Macam konsep ujian lah, bila diuji kita rasa sedih, macam mana kita nak bahagia balik. Dia macam satu vicious cycle. Hidup kita ni akan sentiasa akan bahagia, upside down, naik balik gembira, akan turun. Turun naik itulah. Turun naik tu kita kejap naik, kejap turun kan dalam hidup kita. Macam tadi Puan Rin ada sebut, bila kita sedih, bila kita diuji, bila kita ada masalah, kita akan turun naik. Tetapi kita nak make sure at the end kita dapat sustain. Kalau tak tinggi pun tak apa, tapi jangan terlalu rendah. Dekat graf kat depan ni kan boleh nampak. Tak naklah bila bad stuff happen, apa-apa trigger things that bad trigger kita terus down sampai tak boleh nak buat apa-apa. At least kita go untuk graf yang ideal walaupun tak tinggi kan. Okey. Jadi itu sajalah saya rasa untuk soalan yang pertama Puan Rin tanyakan tadi ya. Okay, so sedang penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin by this time semua dah nampak, dah jelas maknanya bagaimana kita nak menghadapi ujian itu dengan tenang dan sabar dan gembira. Okay, walaupun kita pada masa sama kita rasa sedih, kita rasa mungkin frust dan sebagainya, dalam keadaan kita menghadapi ujian tu adalah kuncinya adalah macam Dr. Rashid cakap tadi tu, bersyukur. Okay, sebab apa bersyukur ni, dia punya hikmah dia tu sangat besar kan. So maknanya kenapa bersyukur, kerana kita akan menyedari hakikat bahawa dengan bersyukur itu kita akan realize kehidupan kita ni bukannya kita yang tentukan. Memang kita nak pilih nak pintu A ke nak pintu B, tapi apa pun kita merancang, dan sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apa juga cabaran dan ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ni, kita kena realize ada hikmah di sebaliknya. Okey, ada ketentuan yang ditetapkan oleh kita tu, ada hikmahnya yang Allah nak bagi nampak dekat kita. Cuma hikmahnya tu kadang-kadang kita nampak bukannya lalatu juga, betul kan doktor? Kadang-kadang kita nampak kemudian seminggu selepas tu, sebulan, setahun selepas tu. Tetapi apapun, inilah konsep sabar yang perlu kita teguhkan dalam diri kita, insya-Allah. Okey doktor, so tadi saya tertarik dengan fakta yang doktor berikan, iaitu dalam satu kajian kegembiraan tadi kan, tahun 2020, Malaysia ni jatuh negara ke-80 doktor. Negara yang gembira di dunia ni, Malaysia jatuh ke tempat 80. Jadi pada pandangan doktor kan, sebenarnya apakah faktor menyebabkan Malaysia ni, yelah sebelum ni mungkin meningkat kan, tempat atas-atas sikit, tapi ini tempat ke-80 daripada berapa banyak negara dalam dunia ni. Jadi maknanya apakah rasanya menyebabkan kita jatuh ke tempat 80 ni doktor? Adakah disebabkan oleh banyaknya penyakit sekarang, ataupun isu pandemik ke, ataupun macam mana doktor? Pada pandangan doktor lah. Okey, terima kasih Puan Rin. Okey, kalau kita tengok mengapa kita jatuh tergolek lah Puan Rin daripada 50 anak tangga itu, kita kata jatuh tergolek-golek tu kan, daripada tahun 2019 dalam 35-30 macam tu kepada 80 tahun 2020. Jadi antara yang kita tak nafikan adalah COVID-19 yang berlaku lah. Disebabkan COVID-19 ni, kalau kita nampak di Malaysia ni banyak drop out yang berlaku dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Bila saya juga baru-baru ni buat satu penulisan tentang pengangguran, memang sangat mengejutkan. Pengangguran di Malaysia ni meningkat dengan mendadak pada tahun 2020, di mana orang kehilangan kerja dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya menimbulkan rasa tidak gembira lah, rasa tidak gembira dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Itu antara elemen-elemen lah. Selain itu macam kita katalah, dalam dia COVID-19 ni dia attack semua aspek perkahwinan pun, pelajar pun, pekerja, kawalan pergerakan dan sebagainya ni, dia banyak bawa kepada perkara-perkara tersebut lah.
Ya. Okey. So kita nampaklah dekat situ, maknanya cabaran terbesar kita pada bermula tahun 2020 hingga kini sebenarnya kan doktor, ialah pandemik COVID-19 yang mana ia telah memberi kesan yang besar terhadap pelbagai aspek kehidupan kita kan, macam dari sudut sosial, dari sudut interaksi kita kan, kemudian dari sudut mental, emosi, fizikal dan sebagainya kan doktor. Betul, sesuai Okey, dengan so Puan Rin buat pada hari inilah, la tahzan ni kan. Untuk bahagia ya waktu betul. diuji ni memang kita berada di at the middle konflik yang kita tak tahu bila akan berakhir lagi. Sebab dia belum ada end point untuk COVID-19 ni kan. Yelah, walaupun kita dah ada vaksin, tapi kita akan tengoklah sejauh mana kebaikannya untuk kita semua, insyaAllah. Okey, so doktor, seterusnya saya nak tanya pandangan doktor jugalah kan. So maknanya apabila kita dah, orang kata apa namanya ni, individu-individu tu menghadapi cabaran, ujian, kesedihan dan sebagainya tadi, perasaan yang sedih-sedih, tak sedap, yang orang kata menggugat kebahagiaan dan kegembiraannya tadi tu. So bagaimanakah pula tips untuk kita kekal bahagia semasa diuji ni doktor? So ni ramai yang nak tahu ni. InsyaAllah, silakan doktor. Okey, terima kasih Puan Rin. Okey, bila kita bercakap tentang bahagia ni, memang elemen-elemen antara yang kita nak tahu apa tu bahagia, macam mana nak capai bahagia, apakah yang menyebabkan manusia bahagia kan, macam mana nak sustain yang kita kata bahagia tadi kan, macam mana bila diuji tapi masih nak bahagia. Jadi kebanyakan masyarakat melihat bahawa bahagia ini selalunya ini pun salah satu salah tanggapan di kalangan masyarakat, di kalangan kita semua, mungkin tuan-puan dan saya juga pada satu masa dulu kita melihat bahawa bahagia ini datang daripada kekayaan. Kan, bila orang tu kaya, ada kereta besar, ada rumah besar, oh orang tu bahagia. Dan hari ini masyarakat juga dimomokkan dengan perkara tersebut, kan? Tak belajar pun tak apa, tetapi boleh bawa kereta mahal, boleh ada rumah banglo dan sebagainya. Jadi kita secara tak langsung berlaku satu proses yang kita panggil normalisasi terhadap apa itu kejayaan. Manusia mengukur kejayaan itu dari sudut material. Ada rumah besar, ada kereta besar, itu bahawa orang itu bahagia atau berjaya. Kita tak melihat bahawa kejayaan itu sebenarnya datang daripada bahagia. Tapi persoalannya di sini, adakah orang yang rumah besar itu bahagia? Adakah orang yang hari ini dalam atas meja tu ada 20 jenis makanan, adakah dia bahagia? Mungkin dia lebih bahagia makan sepinggan dengan ibunya, kan? Satu masa dulu kita makan dengan mak kita, kita rasa bahagia, rumah kecil, kan, makan atas dulang atau satu pinggan, tapi kita sharing dengan mak kita suap kat mulut kita. Kita rasa ya Allah bahagianya, kan? Bahagianya mak kita suap kat kita. Tapi hari ini mungkin kita duduk open table, kawan kita letak macam-macam lauk, kan? Ataupun kita orang kaya boleh beli makan macam-macam. Tapi kita tak rasa bahagia seperti mana mak kita suapkan kita nasi mungkin dengan ikan goreng sahaja, kan? Itulah bahagia. Maksudnya menurut Hamka pun, bahagia itu Allah letakkan nikmat tu pada hati kita sebenarnya. Waktu bila kita akan rasa bahagia, kan? Maksudnya kita meletakkan bahagia itu pada kekayaan. Demografi kita kerja, gaji tinggi, orang itu bahagia, kan? Jawatannya tinggi, dia bahagia, tapi itu bukan indikator. Malah kajian di barat ni, bukan orang Islam ni, orang barat kaji pun dia kata rupanya benda-benda tu 10% sahaja. Kalau betul pun menyumbang, adanya duit yang banyak, adanya rumah, dia kata 10% sahaja, kan? Tetapi dia kata ada beberapa perkara, aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan untuk menjadikan kita orang yang bahagia. Orang yang kita kata sustainable happiness ni, sustain our happiness. Macam mana untuk kita capai? Ini saya blend lah untuk model kebahagiaan ni. Saya blend antara barat dan juga Islam. Saya masukkan, saya letakkan kat bawah tips kekal bahagia kita semasa diuji. So sewaktu kita diuji, ini antara pertama yang tadi kita dah bincangkan juga tadi rasa dengan Puan Rin. Menurut kajian luar ataupun menurut Islam sendiri bahawa gratitude atau bersyukur. Gratitude ni elemen syukur yang sekarang ni menjadi satu pengkajian di kalangan semua pihak lah ni, kita kata bersyukur ni, kan? Kalau kita tengok surah Ibrahim ni ayat 14, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambah nikmatmu, kan? Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, Allah akan tambahkan azab. Jadi maksudnya, rupanya bila kita bersyukur, Allah menambah lagi. Bila kita bersyukur, Allah memberi lagi. Bila kita bersyukur, Allah lipat gandakan lagi.
Jadi jangan dalam hidup kita tak nampak yang syukur ni adalah satu elemen. Macam tadi Puan Rin pernah disebutkan, jarang-jarang kita ni melihat syukur sebagai perkara yang kita perlu buat setiap hari. Kalau kita bangun tidur, kan, kita cakap, ya Allah, aku bersyukur untuk hari ini. Kau beri lagi aku nafas, kau beri lagi aku hidup untuk bernyawa, untuk terus menyebut kalimah nama-Mu ya Allah, kan, untuk kita berzikir, mengingat Allah, beribadah. Kan Allah tidak jadikan manusia dan jin ini hanya untuk beribadah kepada Dia. Malah kerja yang kita lakukan hari ini pun, yang kita perbuat hari ini pun adalah satu bentuk ibadah. Sama ada kepada ummah, kepada sesiapa saja. Jadi bersyukur ini kita perlu sebutkan setiap hari sebenarnya. Rupanya jiwa-jiwa yang selalu sebutkan syukur ini lebih bahagia daripada jiwa-jiwa yang tak pernah sebutkan syukur ini. Sebutkan ya, bangun pagi, ya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur ya Allah, hari yang baru, kan, hidup yang baru, kan, lembaran yang baru dalam kehidupan kita, kan, lupakan yang semalam, kan. Lupakan kebaikan ke apa yang kita buat semalam, kita lupakan, kan. Hari ini hari baru, masalah semalam kita lupakan. Jadi syukur. Syukur ini adalah kunci kepada kebahagiaan. Yang pertama, syukur. Doktor, actually in life pun kita boleh tengok kan, karakter, dari sudut karakter orang yang mungkin kurang bersyukur ataupun tidak bersyukur ini, dia mungkin ada karakter yang tak boleh nak tengok orang lebih sikit daripada dia ke, kan. Jadi dia dah rasa jealousy-nya mungkin ada kat situ dan dia cuba nak atasi kelebihan yang ada pada seseorang itu. Apa pandangan doktor? Itu biasalah kita kata envy and jealousy, kita panggil cemburu dan iri hati. Jadi bila kata kat tempat kerja kat mana-mana ni, benda yang kita tak boleh ni adalah envy and jealousy. Jadi dia pergi balik pada konsep yang kalau Imam Ghazali kata qalbun tu, kan, hati. Kalbu kita, maksudnya dekat hati tu yang dulu disebutkan, kan, kalau hati tu bersih, maka bersihlah semua anggotanya, kan, eloklah semua. Tapi kalau hati tu dah ada keladak ke, dah ada titik tu, kita mulalah mencari orang tu lebih, kita tak boleh tengok, kita tak senang duduk. Kadang-kadang Puan Rin pernah satu kes ni, kerana pakaian pun orang ni pakai lebih cantik, yang kawan ni cemburu. Ada pernah jadi satu kes, dia pakai ranggi sikit tak boleh, kan, orang ni cemburu dengan dia. Kadang dia lebih sikit, mungkin Allah kurniakan nikmat dia ni pandai berkata-kata, bijak berkata, itu pun dicemburui, kan. Alah, dia ni nampak buat-buat pandai, kan. Sedangkan kita ni, Rasulullah pernah sebut, walaupun kita tak tahu semua, kita tak amalkan semua, tetapi Rasulullah suruh kita tarbiyah orang, bantu orang. Malah kalau kita belum tinggalkan semua kejahatan kita pun, Nabi suruh kita tarbiyahkan orang juga kepada kebaikan. Maksudnya jangan tunggu kita ni dah sempurna, barulah kita nak pergi jadi baik, nak tolong orang. Maksudnya dalam hari ini, jiwa kita sekarang hari ini, walaupun ada baiknya, ada buruknya, kita tarbiyah orang, kan. Maksudnya itu pun kadang-kadang dicemburui orang nampak kita, macam kata Puan Rin tadi, perasaan bagus, lebih ni, lebih itu, kan. Kita tak rasa apa-apa, tetapi dia orang lain yang panas tu. Orang lain yang panas, apa, ada hashtag dulu, saya buat ni, awak yang panas, kan. Ya, betul-betul lah. So itu orang kata pentingnya kita bersyukur, ya, doktor, kan. Betul, syukur, kan. Kadang kita syukur Allah bagi ujian dekat orang pun, kita syukur sebab bila orang lain dapat musibah, itu adalah cara Allah nak mendidik kita sebenarnya. Bila kita nampak orang lain kemalangan, orang lain sakit, sebenarnya kita itu adalah satu tauladan pada kita yang Allah nak bagi. Musibah pada orang lain juga adalah cara kita mendidik hati kita sebenarnya. Kan? Okey, terima kasih Puan Rin. Okey, kemudian optimism. Ini optimisme ni, dia ni adalah satu ubat lah saya kata, kan. Kadang-kadang bila kita diuji ni, kan, kalau kita ni seorang yang positive thinking ataupun optimisme, dia ada beza antara optimis dan positive thinking. Bila kita kata optimis, contoh COVID-19 ni berlaku, kita pandang untuk masa depan, yang ke depan kita rasa semua akan okey. Itu optimis orang tu. Maksudnya kita sentiasa menjangkakan yang okey akan berlaku. Kan kita pun tahu bahawa Allah itu menurut sangkaan hamba-Nya, bila orang tu selalu optimis, bila orang tu selalu fikir yang baik-baik, maka yang baik-baik akan datang dalam hidup dia. Walaupun COVID-19 berlaku, kita tak risau, kita kata tak apa, insya-Allah ada penyelesaian dia. Kita fikir ada penyelesaian. Kita fikir yang baik dulu. Walau yang buruk nak datang pun kita ubah. Tetapi positive thinking ni, benda tu dah berlaku, kita positifkan benda yang dah negatif tu. Contohlah hidup kita tengah jalan-jalan ni, kita mungkin
terlanggar apa satu benda, kaki kita tersadung dan sakit dan sebagainya kan. Tapi kita positif, tak apalah, Allah nak ni ikut sikit je ni kan. Kita tak membesar-besar, kita positif je. Orang buat ni kita kata tak apalah, biarlah kan. Kita sentiasa positif. Orang positif ni bukan bila satu perkara berlaku dia terus positif. Tak ada orang macam tu. Kan Puan Rin mungkin arif juga dalam bidang ni. Kita kata bahawa ada satu teori dalam psikologi di mana dia kata konsep bayangan Kalium tak silap saya. Di mana dia kata ustaz ke siapa sekalipun orang baik ni, kita ada terfikir benda negatif sebenarnya. Tetapi orang yang bagus ni bila dia fikir negatif, dia tukar kepada positif. Dia ada keupayaan untuk menukar tu, untuk change tu. Bukan dia terus-terus top dekat kepala terus positif, tak ada macam tu kan. Jadi dia tukar, bila negatif berlaku dia tukar positif, positive thinking kan. Sesuai dengan surah Al-Baqarah, Allah kata kadang-kadang kita tak suka sesuatu tapi perkara tu baik untuk kita. Tapi perkara yang kita suka-suka sangat, nak sangat kadang kan, yang suami duk tahan kan, tuan-puan suami kata duk tahan, jangan dulu, sabar nak kan, jangan beli lagi tu emas tu kan, emas tengah turun harga ni. Okey, jadi apa ni, rupanya benda tu baik untuk kita. Kita tak nampak kadang-kadang, macam Puan Rin sebut tadi, kaunselor kita sebut, dia kata kadang-kadang benda tu tak nampak esok, lusa, tetapi setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun, akhirnya kita nampak, oh inilah hikmah Allah bagi aku ujian dulu, yang aku sabar, yang aku tabah, yang aku rentas juga, walau diundang, dicabar, tetapi aku depani dengan baik, dan ini hasilnya hari ini aku berada di sini. Aku adalah aku sekarang, kan? Betul-betul. So ini yang pentingnya berfikiran dan bersikap positif, Doktor kan? Kalau dalam psikologi tu maknanya kalau macam saya sendiri sebagai kaunselor di kala apa tu bersama dengan klien-klien kan, dalam sesi kaunseling saya selalu terapkan maknanya sentiasa untuk berfikiran, fikir dan juga cakap benda-benda yang positif. Kan sebab dia macam tarikan, hukum tarikan kan. Jadi kalau kita sentiasa berfikir dan bercakap benda positif, benda-benda tu yang positif itulah yang akan datang pada kita kan. Sebaliknya kalau negatif, jangan selalu kita fikir benda itulah negatif, itulah yang akan semakin hampir dengan kita. Betul, kan? Betul Puan Rin. Kadang-kadang yang kita takut-takut tu jadi kan. Sebab kita fikir kan. Tapi Puan Rin mungkin aware je selalu kalau kita berjumpa orang tua-tua dulu kalau saya bercakap dengan tok-tok kadang apa ni Wan kan. Bila kita nak cakap benda negatif, contohlah kita kata Kang benda ni jatuh ke apa, jangan cakap macam tu. Dia tak bagi kita cakap. Dulu ada jugalah perkataan sempang malaikat 44 lah. Dia tak bagi kita sebut yang negatif ni. Ada setengah orang ni, dia tak mau fikir pun langsung yang negatif ni kan. Jadi itulah, itu kekuatan sebenarnya. Law of attraction tadi tu kita kata kan. Kekuatan, the power of positive thinking, dia boleh eliminate all the negative vibe, all the negative action atau things yang berlaku dalam hidup kita. Kita akan rasa lebih lega kan. Okey, yang ketiga Puan Rin adalah tuan-puan dan penonton sekalian yang Allah rahmat pada hari ini, yang ketiga untuk kita capai bahagia adalah avoid social comparison. Jangan banding diri kita dengan orang lain. Ini dah disebut dalam riwayat Ahmad. Nabi dah sebut maka dia kata apa? Nabi kata dalam ni dia cakap if you find yourself looking up at those who have more than you, you should instead turn and look at those who have less than you. Kan? Maksudnya kita ni dalam zaman sekarang yang adanya social media, Instagram, Facebook, kadang kawan sekolah kita tu kita dah tak jumpa 30 tahun dah. 10 tahun dah, 20 tahun. Sekali kita duk stalker dia, kita rasa bimbang. Amboi, dia ni dulu mengaji tak tarah mana pun kan. Mengaji kat sekolah lu kelas-kelas cok-cok hujung je. Stok-stok kata ni, tapi tiba-tiba nampak rumah besar, bahagia, kita rasa cemburu. Kita rasa bimbang. Tak semena-mena rasa bimbang, dudap-dudap kan. Rasa cemas kan. Kerana tengok rupanya gambar kawan dekat Facebook. Lepas tu kita post pula dekat Facebook, orang tak like. Kita bimbang juga. Bimbang orang tak like. Seorang je kawan kita dulu yang kat sekolah tu tak adalah cantik mana pun. Tapi ramai pula orang like dia. Kan. Kita ni dulu famous, top kat sekolah, tiba-tiba lah ni macam tak ada orang like, tak ada orang suka share kan. Jadi kita mengejar benda-benda macam tu. Kita compare diri kita dengan orang lain. Jadi kalau Rasulullah dah ajar kita, bila kita nak compare, jangan lihat dengan orang yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihat orang yang tinggi itu sebagai inspirasi untuk kita berjaya, itu tak apa. Tetapi kalau kita lihat orang tu lebih bagus daripada kita sehingga kita rasa bimbang, kita jangan dengki dia pula. Jangan ada hasad dengki PhD ni kan. PhD yang hasad dengki ni. Kan? Kita dengki dia pula kerana dia lagi bagus daripada kita.
Tapi kita lihat orang yang lebih bawah daripada kita untuk kita belajar. Ada lagi yang Allah uji, ada lagi yang lebih teruk daripada kita, ada lagi yang tak bernasib baik, ada yang tak dapat makan hari ni, ada keluarga-keluarga yang tak ada duit sampai ibu pergi mencuri kat pasar raya untuk bagi Ya, betul. anak-anak makan. Sedih Puan Rin, sedih. Tuan-tuan Betul. semua bila kita tengok kes-kes yang macam ni berlaku. Maksudnya ada orang yang tak makan hari ni, atau mungkin hari ni makan nasi dengan garam, ataupun mungkin minta beras kat jiran sebelah rumah. Tapi kita hari ni yang boleh beli makan ikan keli panggang, boleh beli lagi terung sambal, boleh makan sedap-sedap kan, kari semua. Tapi kita tak bersyukur. Kita sentiasa melihat orang lain lagi. Kita makan hari ni, kita nampak orang makan dekat menet, makan steak dan sebagainya. Oh, lagi hebat ni dekat Facebook dia letak, dia makan dekat steak dekat sini kan. Kat sana orang ni makan minum dekat Starbucks. Kita pun rasa amboi dia ni minum kat Starbucks hari-hari kan. Siap bawa gelas Starbucks tu dekat office. Kan? Jadi kita compare kan. Bila kita compare, kita risau. Jadi jangan compare. Mulai hari ni, tuan-puan dan puan-puan di luar sana yang dengar macam mana nak bahagia, hiduplah setakat mana kemampuan kita yang Allah dah bagi. Jangan terlalu nak try hard, jangan terlalu nak streskan diri, bekerja, multitask sampai tak cukup masa, kan? Ambil masa untuk diri, me time, kan? Ambil masa untuk keluarga dan jangan sekali bandingkan keluarga kita dengan orang lain. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu kat luar sana, anak tak dapat A, tengok anak orang lain dapat A. Kita bimbang, kita marah, kita pukul anak kita. Kesian. Rupanya kita tak tahu bahawa manusia ni cerdasnya berbeza. Rupanya kajian menunjukkan ada multiple intelligence, kan? Howard Gardner kata. Ada pelbagai jenis kecerdasan. Rupanya anak kita tak cerdas akademik, tapi cerdas dalam art, cerdas dalam sport, kan? Kemahiran. Kan? Jadi kita letak expectation tu tinggi sehingga kita marah, kita pukul, macam-macam kita buat kat anak kita. Bahagia tak kita hari ni? Tak bahagia. Kita tak bahagia, anak kita tak bahagia, keluarga kita tak bahagia. Jadi avoid social comparison. Seterusnya adalah social relationship. Saya go through cepat sikit, takut ambil masa lama nanti. Okey, jadi hubungan dengan orang lain. Sekarang ni kita ada media sosial. Waktu COVID kita jangan duduk terperap, jangan murung, kita buat hubungan dengan orang lain. Kan dekat sini kalau kita tengok Plato ni ahli falsafah lama, dia kata apa? You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation. Rupanya kalau kita buat aktiviti dengan orang ni, Puan Rin dia tahulah, dia kaunselor, dia selalu buat aktiviti kelompok ke, aktiviti bimbingan dan sebagainya, dia akan membina kejelikitan, jelekit tu, bonding, engagement, berbanding dengan kita bersembang sahaja, kan. Rupanya kadang-kadang sekarang ni pun saya rasa ada satu trend, sesama kawan pergi melancong, pergi travel, buat piknik, potluck, makan sama-sama. Itu aktiviti lah tu. Potluck kat office pun aktiviti. Perbanyakkan kan. Hari ni kata kawan ni masak ni asam pedas. Aku teringin nak makan asam pedas ikan pari, kan. Kawan ni tolong masak. Bawa makan sama-sama. Besok teringin pula nak makan laksa Penang, kan. Kawan ni pula bawa. Itu aktiviti yang kita buat. Rupanya aktiviti ni dia akan create bonding, dan bonding ini adalah buffer zone kepada stres. Rupanya. Buffer zone. Maksudnya bila kita ada bonding, kita ada social relationship, kita lebih bahagia daripada orang yang tak ada kawan sebenarnya. Kan? Orang yang ada kawan ni, untuk dia bercakap, tak kisahlah kawan tu mungkin kaunselor ke, kawan tu mungkin kawan sekerja ke, kan. Penasihat dia, kawan yang dia biasa rujuk, kan. Kalau dalam hal ni doktor, maknanya mungkin cabaran besar sedikitlah untuk bagi mereka-mereka yang ada sifat introvert, kan. Introvert ni maknanya macam tak banyak cakap, susah nak bercakap dan sebagainya, dia kurang mesra sikitlah, kan. So banyak cabaran sikitlah untuk orang introvert ni untuk memulakan social relationship dia tu, kan. Betul? Okey, betul tu Puan Rin. Kita tengok personality manusia ni, kan. Sebab tu kalau tadi kajian tu menunjukkan 50% kita punya kegembiraan ni ditentukan oleh personality, dia kata, kan. Maksudnya ada orang yang dia lahir dengan memang personality dia extrovert. Dia bersosial, dia berjumpa, dia meluahkan, kan. Lepas tu dia ada juga orang yang opposite tu, dia kata introvert. Dan sekarang ni ada pula ambivert, yang dia dua-dua dia ada, kan. Extrovert dia ada, introvert dia ada, dia jadi ambivert pula, kan. Dia kata maknanya dia tengok situasi lah. Maknanya orang yang ada dua-dua ni dia tengok situasi. Kalau dia rasa situasi tu dia perlu extrovert. Kalau dia perlu introvert sikit, dia introvert, kan. Jadi kalau tuan-puan di luar sana seperti Puan Rin sebut, seorang yang introvert, mungkin boleh alihkan social relationship kepada
tips yang seterusnya, act of kindness. Maksudnya buat baik. Ini salah satu tips yang paling bagus untuk dapat bahagia. Rupanya benda ni bukan sahaja dikaji oleh Barat. Malah Islam telah nyatakan bahawa apa? Ni kalau kita nak hadis Nabi cakap apa? Ubat orang yang sakit ni adalah sedekah. Rupanya kalau kita sakit ni, sakit fizikal pun, demam ke, sakit-sakit ni, kita pergi bersedekah, kita kena niat kan. Ya Allah, aku bersedekah ni, aku niatkan supaya aku sembuh ke, mak aku sembuh ke. Rupanya dia dapat membantu. Membantu orang yang sakit. Rupanya act of kindness ni, tingkah laku baik ni membuat kebaikan. Kita kata kalau dalam Islam bersedekah lah ya, bersedekah, act of kindness ni kita bersedekah. Jadi kita bersedekah dapat mengampunkan dosa, dapat mengubah takdir kita, dapat mengubat penyakit kita. Rupanya ada banyak kelebihan yang datang daripada bersedekah ni. Jadi bila kita selalu berbuat baik, antaranya berbuat baik dengan diri kita sendiri juga, kita tak berlaku zalim dengan diri kita juga. Kalau dalam antara level-level of sedekah ni, antaranya kalau kita nampak ranting dekat jalan raya, kita angkat, kita nampak kayu kat jalan, kita tolong kawan kita alihkan, itu pun sebenarnya adalah act of kindness kita, yang mana pahalanya besar. Dan kalau kita tengok, menyorot cerita dulu seorang pelacur yang beri minum kepada anjing kan, maka dia dijanjikan dengan kelebihan syurga dia sebab oleh apa kebaikan yang dia buat tu. Maksudnya keikhlasan dalam membuat kebaikan kepada manusia yang lain. Okey, seterusnya forgiveness, memaafkan. Ini adalah kebahagiaan juga. Kadang kita bila kita ada engage dengan satu problem, tuan-puan, kalau sana kita tak memaafkan lagi. Kan? Ada pula yang kata memaafkan tapi tidak melupakan. Ada juga yang kata kemaafan itu adalah dendam terindah, kan? Macam-macam kita dengar. Kan? Jadi maaf ni maksudnya kita ikhlas. Nak tidur, aku maafkan semua orang. Kan? Tak kisahlah you tak nak jumpa dia ke besok ke, tak apa, tak ada masalah kan. Kadang-kadang kita tak boleh juga nak paksa diri kita ni baik dengan semua orang. Maksudnya maksud saya rapat dengan semua orang, sebab psychologically manusia ni dia akan tertarik dengan orang-orang yang secara psikologi kita comfortable with. Kita akan selesa bersama dengan dia. Dan tetapi dia tidak bermusuh. Maksudnya dia tidak bermusuh, dia boleh bekerjasama, dia boleh memaafkan orang lain kan. Kalau kita tengok Vicky Brickman kata, forgiveness is happiness. If you want to be happy, then start to love your haters. Forgive everyone who did bad with you, because forgiveness is the key of happiness. Bila kita memaafkan, kita dah tak ada belenggu tu, ikatan, belenggu, batu yang berat dekat dalam hati tu, dia automatic jatuh. Kan, kita rasa ringan kembali. Okey, savoring life joy. Ni tips kegembiraan seterusnya tuan-puan. Savoring life joy ni cuba buat dekat rumah. Benda ni memang berkesan. Saya pernah buat juga, dan saya pernah juga train terapi untuk savoring life joy ni, di mana kita buat journal peribadi untuk mengingat kembali detik-detik manis. Kadang-kadang kita dah 30 tahun kahwin, dah 10 tahun kahwin, kita tak buka lagi dah gambar kahwin kita kan. Savoring life joy ni, kita menikmati detik-detik manis, sama ada detik semasa ataupun detik yang dah berlalu, tapi kita ingat yang manis-manis. Waktu anak kita dapat pencapaian, waktu kita menang apa-apa, waktu kita berkahwin, kita ingat segala episod-episod kegembiraan. Kalau ada gambar kita tengok, kalau tak ada gambar kita ingat dalam kepala kita kan. Kalau apa yang kita tengah buat tu kita nikmati. Jangan waktu kita makan aiskrim kita tekan handphone, waktu kita nak makan kita main handphone, waktu suami ke isteri bersembang kita main handphone. Kita tak menikmati saat tu. Waktu anak kita datang peluk kita, kita pun bercakap dengan orang lain. Jangan. Orang yang savor dia punya moment tu, orang tu lebih bahagia. Dia nikmati saat hari ini. Kan, hari ini juga orang dah banyak buat teknik grounding dan earthing. Grounding dan earthing ni, kita buka kasut kita, kita keluar, kita pijak rumput dan kita cuba pejam mata dan kita merasai setiap langkah kita ke rumput tu. Kita menikmati tu Puan Rin. Apa yang kita buat? Kita makan kek, kita buka mulut tu menikmati pejam mata kan. Rupanya kita mandi tu, waktu air shower kita buka tu, jatuh kat kepala kita, air tu mengalir tu, kita nikmati rasa air tu. Rupanya orang-orang yang buat terapi begini, dia menikmati. Dalam perkataan mudah kita kata, kita menikmati apa yang kita sedang lalui. Jangan ganggu dengan benda-benda lain. Tengah buat kerja A, buat benda lain pula, WhatsApp dan sebagainya. Kita tak dapat nak menikmati benda tu. So bila orang yang savoring life joy ni, dia menikmati saat hari ini dia dan saat gembira dia yang lepas, orang ini rupanya lebih bahagia. Kajian menunjukkan orang ni lebih bahagia. Emosi-emosi positif ni penuh dalam diri dia rupanya.
Dan diterjemahlah nampak orang nampak aura positif dia tu kat luar kan. Dan Ya. sesi yang Sebab terakhir tu doktor, ya, betul. betul, mungkin saya nak tambah sikit doktor. Sebab itu maknanya macam kalau dalam kita bekerja ni, kita ada waktu bekerja, betul tak? Daripada contohnya macam kita sektor berkanun ataupun government ni daripada pukul 9 pagi hingga 6 petang atau 8.30 pagi hingga 5.30 petang kan, defense. So maknanya dalam tempoh bekerja tu, kita buatlah kerja kita betul-betul. Kita enjoy time kita untuk kita melakukan kerja kita. Tetapi habis je waktu kerja, kita maknanya kita dah habis punch out and then kita balik rumah dan sebagainya. That is our time, our me time. Maknanya kita hayatilah masa kita bersama diri kita dan keluarga kita. Betul kan? So Betul. maknanya seboleh mungkin kalau untuk merasakan kebahagiaan, kegembiraan dan ketenangan tu, bila kita ada quality time dengan diri kita atau keluarga kita, setumpukanlah kan. So janganlah maknanya kita berfikir pasal kerja lagi sampai ke tengah malam ni, yang mana mungkin akan memberi kesan pula kepada fizikal kita, mental kita dan sebagainya kan. Betul Puan Rin. Dan kita menikmati tu bermaksud, contohlah kita peluk anak kita. Jangan peluk dia dengan kosong. Tapi bila kita peluk, kita rangkul badan anak kita tu, kita rasakan kasih sayang tu. Kita rasakan dia punya, kadang-kadang kita boleh rasa heartbeat dia. Bila dada dia bertemu dengan dada kita, kita rasa. Itu yang kita kata kita menikmati saat tu. Sebab anak kita ni, mungkin Puan Rin, saya ni yang ada anak kita ni dia membesar kita tak sedar. Dan kita ni kalau anak kita dah besar ni, kita kalau boleh nak dia kecil je macam dulu kan. Nak dia waktu dia comel, waktu dia bergantung dengan kita lagi semua benda kan. Jadi kita tak sedar, kita tak menikmati masa kita tu, dan masa tu berlalu dan kita rugi sebenarnya. Setiap saat yang kita lalui, kita boleh nikmati sebenarnya. Make sure pada hari ini balik, cuba engage dengan aktiviti yang dibuat. Menikmati apa yang dibuat kan. Apa yang kita buat tu kita engage betul dekat situ. Jangan kita buat benda ni, kita fikir benda ni. Kadang-kadang saya faham orang di luar sana ataupun suri rumah, kadang-kadang kita banyak benda kita nak fikir kan. Kadang-kadang sampai tak sedar kita boleh jadi cuai, boleh berlaku macam-macam dekat dalam rumah tu kan. Tetapi cuba kita engage dengan apa yang kita buat waktu kita dengan anak. Kemudian kita balik macam Puan Rin kata, kita off dah kerja ni. Kalau rasa tak boleh nak off ni, buat signal pun tak apa, tekan dekat dahi ni macam ada button kan. Switch off. Switch off kan. Dulu ada seorang ahli psikologi saya suka, Prof Emeritus Datuk Dr. Amir Awang Dia adalah tokoh dalam bidang psikologi kaunseling ni lah, dan saya sempat menuntut dengan dia, dan dia bagi tahu macam mana dia buat bila balik kerja. Datuk Amir ni bila dia balik kerja, dia kata dia akan spend 15 minit, dia sampai rumah dia terus pergi baring atas tilam. 15 minit tu dia akan switch off, lepas tu dia baring, dia depakan tangan dia pejam mata, tapi dia tak tidur, tetapi dia nak macam ibarat dia nak buang semua urusan kerja, dan sekarang dia nak wujudkan the existence of diri dia tu, self existence dia ada dekat rumah. Dan dia sebagai seorang ayah, dia nak utamakan keluarga, nak buat apa itu dia dah tak fikir dah. Even kadang-kadang dia tak tengok dah phone dan sebagainya, dia cakap kan. Jadi tu antara teknik yang boleh dicontohi lah. Balik kita baring kat tilam sekejap kan, minta suami faham kejap, tolong tengok anak ke apa, kita baring sekejap, kita nak release sekejap, kita nak buat peralihan antara okey dah kerja dah habis, saya nak tenangkan diri, saya nak waktu tenang itu kita bagi semualah, maksud kita lepaskan segala-galanya kan. Baring atas tilam. Okey, dan yang terakhir adalah aims. Maksudnya setiap orang kena ada matlamat dalam hidup. Matlamat tak kisahlah jangka pendek, mungkin matlamat nak siapkan kerja minggu ni, bulan ni, matlamat untuk apa, jangka sederhana, jangka panjang, matlamat untuk keluarga kita, matlamat untuk kerja, matlamat kita dengan Allah, apa kita nak capai. Mungkin sebelum umur 50 kita nak hafaz Quran, kita nak jadi hafizah, walaupun kita tak sekolah tahfiz. Tapi sekarang ni macam-macam teknik kan, kita ada macam Cik Impel, sebelum 40 nak pergi haji, sebelum 50 nak hafaz Quran, sebelum ini kita ada aim yang kita letakkan. Kita nak buat jurnal peribadi, bermula lepas dengar talk yang dibuat oleh Puan Hazrin ni bersama dengan saya hari ni, terus nak buat jurnal peribadi mulai hari ni atau esok, nak buat jurnal peribadi, nak mula rasa savoring life joy tadi tu, nak mula menikmati hidup kan. Alhamdulillah lah kalau kita ada aim. Sebenarnya aim ini akan menggerakkan kita. Aim ni kita kata bila seseorang itu ada aim, maka dia ada motivation. Sebab tu kalau kita kata motivation pun, it's coming from the word motive and action. Motive tu adalah aim, action tu tindakan kita nak pergi kepada aim, motif tersebut. Itu jadinya motivation, dorongan.
Motivation kan. So apa yang Ya. mendorong kita kepada aims itu motivation, dan kita akan rasa gembira sebab kita ada sesuatu yang kita nak capai. Kita tak adalah hopeless kan, tak ada benda dalam hidup nak buat kan. Malah macam saya kata, spiritual aim pun bagus. Kita ada spiritual aim, bukan physical material aim sahaja kan, tetapi kita ada spiritual aim. Ya Allah, tahun ni aku nak dekatkan lagi diri aku dengan kau. Tahun ni aku nak mulakan ibadah-ibadah sunat, macam puasa sunat ke, solat sunat tambahan ke, solat sunat tahajud ke nak mulakan, ataupun nak start bangun pukul 5 pagi kan. Jadi itu antara aim-aim yang kita boleh letaklah Puan Rin. Jadi ini 8 tips untuk kita kekal bahagia, kekal bahagia dalam kehidupan yang saya share lah pada hari ini, dan saya harap tuan-puan di luar sana boleh amalkan, boleh panjang-panjangkan juga kepada ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai yang lain. Okey, so terima kasih doktor. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, so kita dah tengok tadi so tips untuk kekal bahagia. Okey, free dah doktor share dengan kita ni, ada 8 bersyukur. Yang pertama tadi bersyukur, kemudian kita perlu sentiasa berfikiran dan look up benda sesuatu perkara tu secara positif. Di sinilah maknanya kita kena sedar bahawa setiap ujian tu ada hikmahnya. Okey. Kemudian yang ketiga tadi, janganlah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. So dia mungkin akan menimbulkan rasa tak seronok kan, rasa orang kata kita rasa macam kekurangan je kan. So jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Lepas tu kita perlu sentiasa bersosial. Okey, maknanya melibatkan diri kita dengan orang lain dalam Kadang rasa event tercabar dan Puan Rin. sebagainya. Itulah. Ya? Kadang macam Puan Rin sebut tadi, kadang bukan rasa kurang je, bila kita banding kita rasa tercabar Tercabar dengan pula. kelebihan orang lain pula kan. Itu Ya, yang jadi iri hati dan cemburu tu nanti. Ya betul. Dan apabila ada rasa iri hati, cemburu tu, dia dah menguasai, kita dah jadi tak rasional dah kan doktor. So Betul. maknanya kita akan sentiasa rasa kita nak cuba atasi dia, so dalam kehidupan ni banyak lagi benda lain tuan-tuan dan puan-puan yang kita nak fikir kan. So bukannya itu sajalah. Okey, so kemudian kita kena sentiasa berbuat baik dengan orang lain kan. Macam tadi doktor bagi contoh bersedekah kan. Ada orang yang suka bersedekah, bagi sumbangan kepada orang yang susah, ada orang yang suka pelihara kucing misalnya kata, binatang kan. Jadi itu pun maknanya kita berbuat baik kepada sesama makhluk. Kemudian kita mesti ada sikap suka memaafkan. Janganlah orang kata simpan dalam kan, sampai ini tak kisahlah, maknanya kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai kawan, sebagai bos, sebagai jiran, sebagai sesiapa sahaja kan, redalah, maafkanlah. So sebab bila kita memaafkan ni, jiwa kita akan sentiasa tenang. Okay? Allah akan campakkan rasa tenang dalam diri kita bila kita sentiasa memaafkan. Kemudian tadi doktor ada sebut juga, kenangilah detik-detik manis kita. So itu juga untuk kita merasa bahagia sebenarnya kan. So itu satu perkara yang menarik. Okay. So tapi sekarang doktor, album ni dah tak ada dah. Betul. Kita So orang selalu handphone simpan dalam handphone, dalam tablet kan, dalam gadget je. Okey, dan akhir sekali matlamat hidup tuan-tuan dan puan-puan. So ini penting juga so maknanya matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang. Bagi mereka-mereka yang menonton ni, kalau misal kata ada yang belum berkahwin lagi kan, so eloklah maknanya tetapkan okey, apa matlamat aku bila dah kahwin nanti misal kata kan. So untuk jadi isteri, untuk jadi suami yang baik, yang menjadi contohnya kan, jadi tetapkan matlamat. So apatah lagilah untuk mereka yang telah berkahwin, telah berumah tangga dan telah beranak, bercucu dan sebagainya kan. Okey. So seterusnya doktor, ni ramai nak tahu ni kan, bagaimana nak uruskan kalau kita sedang bersedih tu kan. So bagaimana kita ingin menguruskan kesedihan kita ni dengan emosi yang stabil. Sebab bila kita berada dalam keadaan sedih, segala rasa, fikiran negatif itu akan melingkari kehidupan kita kan. Tapi bagaimana kita nak uruskan kesedihan itu dengan emosi yang stabil, yang tenang dan sebagainya doktor. Okey. Terima kasih Puan Rin. Saya suka tadi ayat Puan Rin kata bila kita melihat orang lain tu,
kita jadikan orang lain tu sebagai inspirasi. Kalau orang tu hebat Ya. daripada kita jadikan dia inspirasi, bukan sebagai kita Betul. punya personal war. Maksudnya bukan Ha-ha. kita punya ada agenda peribadi kita nak lebih daripada dia. Sebab kalau kita lebih daripada dia pun, dia tak akan bagi apa pulangan kepada kita pun. Sebab kita kena letakkan kita punya pencapaian diri sendirilah, indikator. Bila kita compare kita dengan orang lain, benda tu tak akan pernah habislah kan. Jadi untuk melihat pencapaian diri kita, lebih baik kita comparekan diri kita dengan diri kita yang sebelum ni. Itu lebih baik. Maksudnya aku yang hari ni dengan aku yang sebelum ni, kan. Kalau kita ada peningkatan, alhamdulillah, bagus, kan. Aku yang tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Itu yang macam sahabat Nabi juga cakap, jadikan Saidina Ali kata, jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam, kan, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Baiklah, untuk mengurus emosi dan kesedihan. Kalau dalam bidang psikologi, kita sangat kerap mendengar tentang strategi daya tindak, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut coping mechanism atau coping strategy. Coping ni sebenarnya walaupun tidak diajar, sebenarnya kita dah lakukan sejak kita lahir. Bila kita berhadapan dengan sedih, emosi, kita akan menguruskan dengan cara kita sendiri. Cuma bezanya kita tak tahu cara kita tu betul ataupun salah. Betul ke kita buat untuk menguruskan emosi tersebut? Maksudnya desakan, runtunan, beratnya emosi itu kita hilangkan dengan cara mungkin merokok, ataupun dengan cara pergi melepak, ataupun dengan cara tidur, tengok TV dan sebagainya. Itu kita kata negative coping strategy lah. Secara yang silap kita menguruskan. Dan dia ada, bila kita cakap tentang strategi daya tindak ni, dia ada yang kita panggil sebagai problem oriented dengan emotion oriented, atau kita kata strategi daya tindak berfokuskan masalah dengan strategi daya tindak berfokuskan emosi. Jadi dua lah. Kalau ini diketengahkan oleh Lazarus dan Fogman, teori ni dia panggil teori transaksional tekanan. Dia berfokus masalah, maksudnya macam mana kita ada masalah tu, kita merancang untuk selesaikan masalah tu, kita cari alternatif, kita buat pertimbangan, kan, kita fikir macam mana nak lalui benda ni. Tapi kalau emosi, kalau kita menangis pun satu strategi daya tindak. Kita menangis, tetapi ada peringkat dia lah sampai tahap mana menangis itu bagus untuk menghilangkan tekanan emosi dan dia tidak membawa kepada masalah pada seseorang tu. Kalau kita tengok pengurusan emosi, pertama kita kena kawal. Kalau yang emosi, kawal perasaan kita. Kawal perasaan, tindak balas kita. Macam mana kita nak kawal perasaan? Seorang ibu kalau kita marah anak kita cuba identify emosi-emosi kita. Aku marah ni. Aku ni dah terlebih marah ni, kan, macam terlalu marah sangat sampai dah pukul, dah cubit, dah pulas telinga anak. Jadi kita kena tahu tahap kemarahan kita tu. Maksudnya setiap kali kita beremosi, kita kena identify benda tu. Jangan kita terus keluarkan semua. Itu kita panggil regulasi emosi. Macam mana kita nak mengawal emosi tu. Bermula dengan kita memahami bentuk-bentuk emosi yang selalu kita keluarkan. Kalau perlu tulis pun tak apa, tulis, kan, supaya kita tahu aku marah bila ini terjadi, kan. Memilih bagaimana untuk bertindak balas, kan, apa tindakan yang kita buat, kehidupan seharian, kan, yang kita buat yang menakutkan diri kita dan orang lain, kan. Kemudian kita tengok emosi-emosi yang keluar tu, emosi yang negatif ke, emosi yang positif ke banyak, kan, dalam setiap hari, kan. Ataupun kita dah keluarkan emosi tu keterlaluan, kan. Kalau dalam Islam ni kita disuruh untuk bersederhana, kan. Dan kita kenal juga pasti kenapa emosi kita terganggu. Adakah sebab kita ada unfinished business dengan orang, emosi kita terganggu, kan. Kita simpan, pendam. Ada sebab kesihatan, kita pening kepala. Ataukah sebab persekitaran panas, ruang kerja sempit, tak ada aircon mati, kan. Off aircon dan sebagainya, gaji rendah, bos garang sangat, kan, majikan asyik nak marah, bagi KPI tinggi sangat, kan, sampai dah tak tercapai akal, kan, tercapai diri nak capai benda tu, kan. Orang sekeliling bunyi ke apa ke, kan. So kita kenal pasti emosi-emosi yang mengganggu kita. Apakah yang mengganggu emosi kita? So bila kita dah kenal pasti, kita boleh elakkan benda tu. Kadang-kadang kita tak sedar, setiap hari emosi kita ni berkisar benda yang sama sebenarnya. Kita geram, marah, benci, sebenarnya melibatkan benda-benda yang kita dah pernah lalui sebelum ni, kan. Jadi untuk strategi daya tindak ni saya bahagikan kepada 3. Saya terangkan sekali lalu je. Pertama kita kata 3B. B ni kita ambil juga yang tadi, kita berfikiran optimis, lepas tu kita beriadah dan juga kita berkomunikasi. Maksudnya bila kita dilanda dengan tekanan emosi, kita kena berkomunikasi. Kan kita ada Puan Rin, kan,
kaunselor. Kita ada ramai lagi kaunselor dekat USIM ni yang hebat-hebat, yang bagus. Kita ada juga kaunselor di luar, kita ada talian dalam online, kita ada juga dalam Facebook kalau kita tak nak orang tahu siapa kita dan sebagainya. Communicate, berkomunikasi, luahkan pada orang. Itu cara kita nak kurangkan bebanan emosi. Bila kita meluah, insya-Allah beban emosi tu dia akan kurang. At least 50% dah rasa berat tu dah hilang. Tetapi kadang-kadang perempuan ni dia tak ada masalah sangat. Kajian menunjukkan orang perempuan ni bila dia ada beban emosi, dia suka express, dia suka cerita, dia suka sharing. Yang selalu bermasalah lelaki. Lelaki ni dia tak suka sharing. Kadang kalau tuan-puan ni kat luar sana, kadang yang lelaki kita rasa kalau kita share ni tak gentle kot, tak nampak masculine kot kan. Itu persepsi tak macho. Tak macho kan. Jadi itulah sebabnya kalau kita tengok kajian jangka hayat pun, lelaki ni lebih awal pun meninggal berbanding perempuan. Golongan lelaki ni umur dia punya range lagi kurang berbanding perempuan. Sebab perempuan ni antara salah satu sebab dia mudah rasa tenang selepas dia meluahkan sebenarnya. Yang itu yang lelaki tak tahu sebenarnya. Lelaki tak dapat congkel lagi rahsia tu, tak terbongkar. Tak faham. Dia tak boleh faham lagi. Bila dia ceritakan benda tu, dia akan sebenarnya hilang masalah dia tu. Dia lebih suka memendam, keluar. Kadang-kadang ada mungkin tuan-puan yang kalau ada sifat-sifat yang kalau bergaduh lari keluar kan. Tidur ke tak nak settle benda tu kan dengan isteri. Jadi benda tu sebenarnya bukan benda yang bagus. You kena bincang dengan heart to heart ke, bincang secara baik, secara profesional kan, secara tenang kan. Jadi itu berkomunikasi. Kena komunikasi, kena bercakap, kena jumpa kaunselor, kena share your feeling. Tak kisahlah dekat media sosial ke, nak share dengan orang yang you percaya kan, kaunselor kat media sosial ke, ataupun sekarang dah ada macam beberapa pusat secara online ni di dalam media sosial Facebook dan sebagainya. Seterusnya, yang seterusnya adalah beriadah. Beriadah ni maksudnya kita keluar, kalau tak boleh keluar waktu COVID-19 pun keluar dekat persekitaran rumah, keluar pergi lari setempat, jogging setempat, siram pokok bunga, tanam pokok, tanam sayur, beli haiwan peliharaan macam Puan kata kucing, arnab, apa sajalah yang you suka kan. Kita ada riadah, kita kata self care untuk diri kita, self therapy untuk diri kita ni. Ataupun kita buat macam senaman-senaman ringkas lah, nanti saya akan tunjukkan selepas ni apa senaman yang kita boleh buat. Jadi itu antara benda yang kita boleh buat lah. Yang seterusnya 5B, yang ni psychospiritual. Mungkin setengah orang-orang di USIM ni kita Islami, kita lebih suka pendekatan psychospiritual kan. Jadi bila kita dilanda emosi, beban yang sangat berat, adukan kepada Allah yang pertama. Sebab bila kita mengadu kepada Allah, maka kita punya beban emosi itu akan berkurang sebenarnya. Sebab kita pernah dengar kan saya rasa ayat Quran ada dekat dalam slide ni, saya buka kejap. Nanti ya. Okey. Ayatnya adalah ni. Okey, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maullah wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kami. Allah adalah sebaik-baik pemberi perlindungan. Jadi zikir ni antara zikir yang sangat bagus untuk kita amalkanlah. Zikir untuk kita rasa tenang sebenarnya. Jadi kalau kita tengok 5B ni, 5B spiritual ni adalah berzikir. Yang pertama hasbunallah wa ni'mal wakil, zikir Fatimah kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tu antara yang kita boleh amalkan yang boleh memberikan ketenangan. Ini kalau kita tengok berzikir ni daripada riwayat hadis sahih Muslim di mana bahawa benda-benda ni sebenarnya boleh memberikan ketenangan pada diri kita. Yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar kan. Kemudian membaca Al-Quran, bertadarus, bersolat jemaah, B yang seterusnya bersolat jemaah atau berjemaah, B yang seterusnya berdoa, sentiasa berdoa, dan yang seterusnya B yang kelima bersama-sama dalam majlis ilmu, ta'lim. Kan kita dengar kat YouTube pun tak apa, mungkin dengan mendengar ta'lim tu hati kita rasa tenang kan, buka kejap ceramah Ustaz Azhar Idrus ke, Ustaz apa-apalah kan, Ustaz Hasri ke, ustaz-ustaz yang kita minat kita dengar, ataupun ceramah-ceramah psikologi dan sebagainya kan, untuk kita rasa tenang. Tu antara 5B. Dan elak strategi dari tindak yang negatif. Yang ni macam saya katalah, bila kita ada strategi dari bila kita mengalami masalah emosi ni, kita menangis berlebihan kan. Lepas tu kita main game ke, kita main Facebook lama-lama, kita tidur saja ataupun kita tak tidur langsung, kita tak obses
Ataupun ada juga yang ada orang ni dia ada masalah, dia buat maksiat. Dia kata tak apalah, aku nak jadi jahat terus kan. Itu pun salah satu cara strategi daya tindak yang negatif. Negatif. Kita perlu elakkan lah. Okey, ni saya nak kongsi sikit. Kajian ni dibuat di dua daerah, daerah yang paling gembira. Pengkaji ni dapat kajian yang dibuat oleh National Geographic. Daerah yang paling gembira ni adalah di Sardinia, Itali dan Okinawa, Jepun. Jadi dia buat kajian penduduk dalam kampung ni lah, mukim ni. Kenapa orang dekat sini kebahagiaan dia tinggi? Jadi antara indikator hasil daripada kajian yang dibuat ini mendapati bahawa orang-orang ni orang yang mendapat indeks kesejahteraan tinggi di daerah ni adalah tidak merokok. Yang pertama. Tuan-puan di luar sana yang merokok tu, rupanya merokok ni yang anda rasa boleh menghayalkan, boleh ke dunia fantasi, rupanya dia cuma seketika, bukannya membawa kebahagiaan. Yang kedua, mengutamakan keluarga. Rupanya bila kita mengutamakan keluarga kita berbanding orang luar, orang lain, kita lebih bahagia. Family come first. Kan? Kan? Keluarga kita yang utama. Apa pun mesti kena keluarga, kemudian barulah orang luar. Kadang kita tak acknowledge isteri kita kan. Kita lagi nampak kat luar, kita compare pula, kita tengok orang lain, kita nampak kawan sekerja, kita nampak orang ni, kita puji. Tapi isteri yang bersama-sama kita, yang hidup dah 20 tahun, 30 tahun mengurus kita ni, kita take for granted. Itu memang tugas isteri. Kenapa kita kata itu memang tugas isteri? Kan? Itu bukan tugas orang isteri, itu ihsan isteri kita beri pada kita sebenarnya. Pertolongan dia sebenarnya perlu kita ucap, kita ungkapkan dengan kata-kata terima kasih. Macam mana isteri tu buat setiap hari, macam tu juga kita kena ungkapkan setiap hari. Terima kasih kita. Tak kisahlah isteri tu masak ke, gosok baju kita ke kan. Kadang isteri buat lebih lagi, tolong pergi ambil anak pula kan. Sekarang ni kadang-kadang setengah isteri ni, saya rasa macam bionic woman jugalah kalau perempuan yang pergi hantar anak, ambil anak pergi sekolah ni kan. Naik motor kan. Kemudian sentiasa aktif secara sosial, makan bijirin, buah-buahan, sayuran, ada kawan, makan dalam kuantiti yang sedikit kan. Dan seterusnya dia kata juga dia ambil berat diri dia. Ambil berat maksudnya dia ada self care lah. Makan yang elok, minum perkara yang baik, lepas tu tidur 6 hingga 7 jam sehari. Jangan tak tidur ni sebenarnya pun boleh menyebabkan, sebab kita ni bila kita kata tentang gembira ni juga Puan Rin, dia melibatkan hormon tau Puan Rin, hormon serotonin, hormon endorfin, hormon dopamin. Sebab my wife medical doctor, jadi dia selalu cakap tentang macam mana kita nak dapat hormon-hormon ni, gembira ni. Ada setengah hormon ni kita boleh dapat melalui cahaya matahari, ada hormon ni kita boleh dapat serotonin ni kita peluk anak kita, rupanya hormon tu dirembeskan, kita tak sedar. Jadi interaksi hormon tu dalam badan kita tu, endorfin, serotonin, dopamin ni semua adalah antara sebenarnya yang akan menyebabkan kita gembira. Kita panggil ni adalah hormon-hormon bahagia. Okey, jadi ini antara aktiviti sikit yang boleh panggil 4, 7, 8. Bila dalam keadaan yang sangat stres, kita cuba tarik nafas dalam kiraan 4. Contohnya 1, 2, 3, 4 kita tarik. Kita tahan 7. Kalau yang boleh 7 lah, kalau tak ada semput ke lelah boleh 7 Kalau ada mungkin 5 lah. Kemudian kita lepaskan perlahan-lahan 8. Kan 8. Maksudnya perlahan lah. Ini kita panggil breathing techniques ataupun relaxation. Kita duduk. Kalau kat luar kita kata ada orang yang yoga, ada orang kita ambil meditasi ataupun kita ambil tafakur kan. Tafakur ni mungkin kita boleh cantumkan breathing dengan zikir. Kan tarik elemen negatif, buang balik kan, ataupun kita tarik positif, kita buang negatif, kita tarik dengan zikir subhanallah la ilaha illallah, kita buang. Tu macam-macam teknik lah. Kalau saya bersama tim-tim yang dengan biofeedback, tim biofeedback ni dia buat kajian macam mana HRV kita punya tubuh kita ni, perasaan kita ni rasa apa kan dalam diri kita ni, kita nak detect juga elemen-elemen tu melalui zikir. So kita akan buat teknik-teknik breathing dan juga zikir kita cantumkan. Okey, seterusnya sikit lagi aktiviti yang kita buat. Maksudnya senaman lah. Kalau tuan-puan di rumah, kalau kita buat aktiviti di rumah tu, kalau kita mengemas rumah, kadang-kadang si rumah ni dia rasa dia kemas rumah, masak, jalan-jalan tu dah bersenam. Jadi dia kena tahu kalau dia nak jadikan tu sebagai senaman, dia kena buat 60 minit. Sebanyak 60 minit. Kalau kita senam aerobik, kan, berjalan pantai, berbasikal, ini dalam 40 minit.
Kalau kita buat yang intensity tinggi ni macam lasak, badminton, hoki, bola sepak, itu 30 minit dan kita buat 5 hari seminggu ataupun 3 kali seminggu pun boleh. Itu Okay. sajalah. So banyak apa tu aktiviti-aktiviti penonton untuk melakukan Ini boleh buat bengkel Puan Rin Ya betul. Kita akan buat bengkel kelas kot doktor insya-Allah in the future. Jadi banyak aktiviti yang boleh dilakukan sebenarnya kan untuk mengelakkan kita daripada rasa sedih dan sebagainya kan. Untuk mengekalkan rasa gembira dan bahagia tadi tu. 30 minit paling kurang lah kan doktor. So maknanya betul. kita boleh buat jalan dan sebagainya. Dan saya nak sentuh sedikit tadi tentang berzikir. Doktor ada sebut tentang berzikir tadi kan. So kalau kita berzikir itu kita boleh juga gabungkan dengan elemen rekreasi ni kan. Contohnya macam bagi mereka-mereka ataupun penonton-penonton yang mengamalkan jogging misalnya kata ataupun morning walk ke evening walk ke dan sebagainya kan. So setiap langkah anda berjogging atau berjalan itu diselang-selikan disekalikan dengan zikir kan. Kan zikir paling pendek lah Allah 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 kan la ilaha illallah ataupun kita berselawat kan. Jadi maknanya dekat situ di samping kita beriadah kita juga mengingat dan berzikir, mengingat Allah sebenarnya kan doktor kan. Jadi maknanya kita lakukan 2 in 1 sekali. So kita di samping itu kita dapat juga pahala insya-Allah kan. So secara bagus, mantap sungguh cadangan Puan Rin kita, kaunselor kita hari ni betul. Dalam apa saja aktiviti macam Puan Rin kata, berjoging, masak, waktu masak berselawat kan, waktu kita tanak nasi masukkan air asam ke apa, waktu kita bekerja duduk dekat depan laptop kan. Bila kita sentiasa macam Puan Rin kata, yang paling simple Allah tu adalah perkataan yang paling mudah untuk kita lazimi lidah kita sebenarnya. Dan sebenarnya dalam bila kita dah sentiasa menyebut perkataan tu, saya rasa Puan Rin pun mungkin ini amalan dia, jadi dia sharing dengan kita semua hari ni. Bila kita selalu buat benda tu tengah driving ke, at one point benda tu dah sentiasa akan keluar dalam nafas kita. Maksudnya dia dah sebati lah dengan kita punya diri kita kan. Maksudnya dia jadi satu rutin. Dia jadi imun. Dia dah jadi macam tadilah doktor sebut pasal iceberg tadi tu kan. So dia dah jadi subconscious kita dah. Kita secara tidak sedar, sesiapa yang biasa melakukan ini maknanya dia akan buat dua perkara dalam satu masa lah. Driving sambil berzikir ke kan, jogging ataupun walking tadi sambil berzikir ke, masak sambil berzikir ke. So 2 in 1 lah kiranya. Macam tu insya-Allah kan. Okay. So doktor, akhir sekali lah mungkin saya nak tanya kepada doktor kan. Kita ni biasanya kita dah orang kata bertenang, mungkin kita dah sampai tahap untuk kita boleh menenangkan diri kita sendiri. Tapi bagaimana pula untuk kita ada kemampuan untuk menenangkan orang lain yang pada masa yang sama. Okay, so kita nak bertenang, kita dah bertenang ataupun nak bertenang dan pada masa yang sama kita nak cuba menenangkan orang lain. Contohnya lah kita ambil satu situasi. Misal kata kita menghadapi kematian orang yang tersayang, misalnya kata kan. Okay. So kita ni contohnya sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai ayah kan. So kita ada anak-anak yang lain ni untuk kita tenangkan, untuk kita orang kata bagi cool kan. Jangan maknanya elakkan daripada bersedih dan sebagainya. So kita pada masa sama kita nak tenangkan diri kita juga kan, yang sedang kesedihan untuk menghadapi orang yang kehilangan orang tersayang ni tadi. Jadi macam mana caranya doktor untuk kita kekal bertenang dan pada masa sama menenangkan orang lain? Macam mana doktor? Okey, alhamdulillah, terima kasih Puan Rin. Ini bukan satu perkara yang mudah. Saya rasa mungkin sebagai seorang kaunselor juga ini antara cabaran yang Puan Rin sendiri hadapi dalam masa kita mempunyai masalah, tetapi kita juga sebenarnya kena handle masalah orang lain. Dan orang tak nampak benda tu bahawa kita adalah manusia biasa. Manusia yang tak lari daripada kesilapan, manusia yang ada masalah, ada belenggu diri kita sendiri, ada tekanan yang kita hadapi sendiri. Tetapi orang perlu melihat kita sebagai seorang yang kuat. Dan kita pula perlu membantu, memberi imun tenaga kita kepada orang lain untuk empower orang lain dalam keadaan lemah. Jadi perkara tu bukanlah satu kerja yang mudah sebenarnya. Tapi sebelum saya terang pada tu, saya nak share satu
dapatan daripada negara-negara yang bahagia. Tadi saya disebut Finland, Denmark, Switzerland ni antara 3 negara yang paling bahagia, sentiasa setiap tahun dia duduk antara 3 ni negara teratas dalam bahagia. Dan bila temu bual dibuatkan dengan rakyat-rakyat di negara ni, antara perkara-perkara yang kita boleh catch, mungkin kita boleh jadikan amalan tuan-puan sekalian di rumah, antaranya rupa-rupanya orang yang bahagia ini, dia ni negara-negara yang bahagia ni, rakyat-rakyat dia selalu membawa benda-benda yang santai, relax, yang datang daripada alam tu ke dalam rumah. Maksudnya bila dia baring atas sofa, dia mendengar kicauan burung, dia mengamati bunyi angin dan sebagainya. Maksudnya dia suka orang kata bukan berimajinasi, tetapi dia merasai benda-benda tu semua. Dan saya buat benda ni, bila saya tahu benda ni Puan Rin, saya cuba buat untuk saya tidur, saya buka raining song. Dekat dalam YouTube tu kita ada raining, bunyi rain dan saya rasa saya dah addicted dengan benda tu lah sejak 8 bulan yang lepas. Sekarang ni bila saya nak tidur, sebab sebelum ni saya ada masalah susah sikit nak tidur. Bila saya baca buku nak tidur ni jadi tak susah nak lelap mata. Jadi saya buka YouTube, saya buka bunyi hujan. Dekat bunyi hujan tu ada bunyi guruh. Tapi percaya tak, kadang-kadang kita rasa bunyi bising tu kita tak boleh tidur. Tetapi dengan bunyi hujan tu dan guruh ni, automatik kita rasa macam sejuk, nyaman. Dia datang feeling tu dan kita tidur dengan nyaman. Dan main saya setting ni, main setting. Kita rasa jadi saya jadikan benda tu sebagai amalan. Bila nak tidur, mungkin anda boleh buka kat YouTube bunyi kicauan burung, bunyi angin yang dalam hutan yang meniup daun kan. Jadi benda-benda tu yang kita kata yang negara ni buat ni, dia mengamati benda-benda ni. Lepas tu rakyat dia juga start hari dia dengan mandi air sejuk. Dia tak mandi air panas, dia tak guna water heater. Rupanya air sejuk ni, dia bila kita mandi, dia jatuh kat badan kita, dia akan produce mood balance dekat kita, di mana dia akan rembeskan hormon serotonin dan dopamin, yang mana dia boleh buat stres kita melts away, akan pergi, cair kita punya stres tu. Bila air sejuk tu jatuh, dia rembeskan hormon dopamin dengan serotonin tu, kita akan rasa mood kita lebih okey sebenarnya. So mandi air sejuk pagi. Yang ketiga, kita baca buku. Dia kata negara-negara tu dia banyak membaca buku, satu terapi. Dia kata selalu baca buku, lepas tu dia enjoy art, art melukis ke, buat something yang art, kerja-kerja kreatif kan. Kalau kerja kreatif you suka buat satu benda objek, buat. Melukis, tanam pokok kan. Apa saja kerja-kerja kreatif. Menjahit, itu semua boleh jadi kerja-kerja yang kreatif. Okey, berbalik pada soalan Puan Rin tadi. Setelah saya share amalan daripada orang-orang di negara yang gembira, supaya kita boleh ambil contoh, tak ada masalah benda tu. Benda yang baik kita ambil contoh. Yang seterusnya 4M, saya letak 4M lah. 4M ni saya buat setelah saya rasa sebagai seorang kaunselor, bila kita nak tenang dan dalam masa yang sama macam mana kita nak tenang orang lain. Okey. Yang pertama, saya ambil daripada surah Al-As ni, saya letak M yang pertama adalah membantu. So, dalam surah Al-As ni, kita sentiasa memberi nasihat. Dalam surah Al-As ni kita memberi nasihat, di mana dalam surah Al-As Allah telah berpesan kepada kita untuk berpesan kepada kebenaran, kan? So kita ambil daripada ayat Al-Quran ni, Allah bersaksi demi masa ni, kan, bahawa manusia tu sebenarnya dalam kerugian kecuali orang yang berpesan pada kebenaran. Maksudnya orang yang selalu menasihat, orang yang selalu mengingati orang lain, kan? Orang yang selalu menunjukkan kawan dia jalan yang benar, kan? Jadi kita kena memberi nasihat, maksudnya. Sebab sebenarnya saya percaya Puan Rin juga sebagai kaunselor, bila kita memberi nasihat kepada orang lain, dia reflect diri kita sebenarnya. Betul. Dia makan hari demi hari, bulan dan tahun, dia makan diri kita. Kita selalu bagi kebaikan pada orang. Sampai bila kita ni tak jadi baik? Betul tak? Kita pun nak juga benda tu, rugilah kita asyik bagi kat orang je. Kita sendiri tak ambil, tak grab benda tu. Jadi bila rupanya bukan saja kaunselor, malah anda di luar sana juga, bila anda nak jadi lebih baik dengan mengingatkan orang pada kebaikan. Dia satu tarbiyah diri sebenarnya yang paling baik. Bila kita selalu cakap lisan kita macam Puan kata, fikir cakap jadi doa, kan? Fikir cakap jadi doa, jadi habit. Bila kita selalu fikir, kita cakap, benda tu jadi doa buat kita rupanya, kan? Buat kita sendiri. So bila kita bagi nasihat pada orang, kita akan menasihatkan diri kita, orang tenang, kita tenang, insya-Allah. Dengan beri nasihat juga kita buat kebaikan. Dan kita bila orang tu relief dengan nasihat kita, mungkin dia akan rasa tenang dan dia ucap terima kasih, dan kita pun akan rasa bahagia pada waktu tu. Okey, itu daripada ilham atau pengajaran daripada surah
Al-As ni lah ayat 3. Yang kedua adalah membantu. Ini kita dapat daripada hadis riwayat Tabrani ni, dia kata apa? Khairun nas anfa'uhum linnas, iaitu manusia yang baik ini adalah manusia yang bermanfaat pada manusia lain. Rupanya nak jadi orang yang paling bagus ni, bila hidup kita ni ada tujuan rupanya. Allah tak jadikan si Fulan bin si Fulan, Allah tak jadikan Abdul Rashid Abdul Aziz, Allah tak jadikan Nur Hazrin ni sia-sia. Allah jadikan dia rupanya dengan peranan dia dekat dunia ni. Peranan dia sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, ada peranan dia. Dan bila kita membantu orang lain, rupanya itu adalah sebaik-baik manusia. Khairun nas rupanya. Manusia yang terbaik rupanya di sisi Allah ni apabila kita dapat memberi manfaat kepada orang lain, kan? Macam hari inilah kita bersama-sama hari ini, dan kawan-kawan, tuan-puan yang dengar pada hari ini di luar sana sharing benda ni, maksudnya anda memberi manfaat kepada orang lain, kan? So Allah akan sentiasa memuliakan orang yang beri kebaikan, kan? Contohnya kita nasihatkan orang tadi, kita membantu beri sedekah. Yang kedua, yang kedua membantulah. Maksudnya kita sentiasa beri manfaat ni, kita sedekah, bagi hadiah kat kawan, tiba-tiba kita rasa hari ni nak belanja kawan, kan? Tak kisah, dapat gaji belanja je satu office, kan? Ataupun kita pergi rumah anak yatim, kita bawa susu, kita bagi susu kat rumah anak yatim, kan? Ataupun kita rasa kita nak sedekah kat orang ni, kita bagi dekat rumah orang tua-tua ke, apa saja kita boleh buat. Tak pun kita tengah tengok WhatsApp orang ni, tiba-tiba ada orang minta apa derma dekat surau, nak bina surau, kita terus bank in RM50, tak apa, kecil RM10 pun tak apa. Tapi kita memberi manfaat kepada orang lain, kan? Yang ketiga adalah yang ketiga, menyokong. Okey. Menyokong ni kita kata support system lah. Maksudnya kita kena ada satu support system. Sama ada support system keluarga, kawan-kawan, orang-orang baik yang kita suka. Kalau kita tengok Fadilah Kamsah tu, dia kata dia ada support system, dia ada 70 orang guru yang bimbing dia. Maksudnya kita nampak dia tu dah pakar, kan? Pakar motivasi, pakar sekali. Rupanya setiap kali dia nak bagi ceramah, dia kata dia rujuk 70 orang guru dia dalam grup, dia kata. Dia ada grup yang di mana guru-guru dia ni. Itu orang yang hebat, apatah lagi kita, kan? Maksudnya kita pun kena ada support system. Support system yang mana support system tu boleh membantu kita, menerangkan kepada kita. Mungkin kita kata family. Dalam support system tu, dalam WhatsApp group tu, kita ada masalah, mungkin kita lontarkan dalam grup, orang bagi cadangan, pandangan, kita rasa lega. Dan bila orang lain ada masalah dalam grup yang sama, kita pula contribute, kan? Support system tu, kan? Kalau dalam grup kerja ke, kan, jangan kita, contohnya Puan Rin nak buat program, Puan Rin tanya, yang lain-lain senyap, kan? Kita contribute lah tu, kita kata support system, kan? Kadang-kadang kita buntu juga, kan? Sebagai manusia bekerja ni, kita buntu. Kita perlukan pandangan orang lain dan sebagainya. Jadi menyokong, saling support each other. M yang ketiga, menyokong. Memberi nasihat, membantu, menyokong, dan kita beri kata motivasi lah pada orang lain, kan? Sokongan motivational word ni, kan? Kita cakap iaitu apa ni, kalau orang lain ni kata-kata motivasi lah saya letakkan kat sini, kan? Musibah orang lain ujian buat kita, kan? Kadang-kadang kita kata makin berat ujian Allah, makin kuat sayang Allah pada kita. Hidup yang berbaki nyawa ni bukan untuk mengata, tapi untuk membina bahagia dan kawah, untuk membina pahala dan kawah bahagia. Ni kata-kata motivasi lah, cari perhatian Allah bukan manusia, kan? Jadi ni antara yang ketiga, dan kalau kita tengok dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah kata whoever does good, whether male or female, and he is believer, we will mostly certainly make him live a happy life, and we will most certainly give them their reward for the best of what they did. Truly in remembering Allah do hearts find rest. Maksudnya bila orang yang selalu buat baik pada orang lain, Allah dah sebut dalam Quran rupanya, kan? Bukan jadi khairun nas je, tetapi Allah sebut Allah akan reward kat dia happy life, kebahagiaan. Rupanya orang yang suka tolong orang lain, dia lebih happy, kan? Yang suka menyokong, yang suka membantu orang lain. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah memperbanyakkan doa. So doa ni macam kita kata mendoakan kebahagiaan diri. Doa ni senjata orang mukmin, kan? Maksudnya kita doakan untuk diri dan kita doakan orang lain, orang-orang yang kita sayang. Ni antara doa-doa atau zikir yang kita boleh amalkan tadi, kan? So kalau kita tengok pada waktu, kalau kita tengok sejarah ni, hasbunallah wa ni'mal wakil, waktu Nabi Ibrahim nak dicampakkan ke dalam api, dan pada waktu tu malaikat datang, malaikat tanya dia, kan? Malaikat kata, ada tak kau nak minta pertolongan daripada aku? Tapi Nabi Ibrahim kata apa? Tidak, dia kata, kan, aku hanya memerlukan pertolongan daripada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah kalimat yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika dia nak dilemparkan dalam api yang marak, dan akhirnya apa yang berlaku? Api itu bertukar menjadi sejuk, kan?
Allah bantu dia disebabkan perkara tersebut. Jadi 4M itulah Puan Rini untuk kita tenang dan menenangkan orang lain. Kan? Betul. Okey, okey tuan-tuan dan puan-puan, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Rashid kita hari ini kita banyak tips dan teknik ni. Kita ada 4M tadi kan, membantu, menyokong, memperbanyakkan doa, memberi nasihat. Kita ada juga 3B tadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, berfikiran optimis, kena beriadah, kena berkomunikasi kan. Lepas tu kita ada 5B, psychospiritual 5B ni. Okey, adukan kepada Allah. Kita perlu berzikir, membaca Quran, bersolat, berdoa. Kemudian bersama-sama dalam majlis ilmu. So kita ada banyak tips dan teknik hari ini. So saya Puan Rini boleh harapkan ingat semua bagus, alhamdulillah. so macam doktor cakap tadi lah, ini kita ke udara ni sebenarnya adalah salah satu mode of majlis ilmu. Jadi pernah saya pergi ke satu kuliah ustaz kan di suratan rumah saya tu. Masa tu dia tegur, okay? Dia tegur, dia kata bila kita berada dalam majlis ilmu, kita tak boleh datang tadah telinga macam tu je, okay? So tadah telinga kita bersedia untuk mendengar tu satulah, tapi kita mencatat juga. Sebab bila kita belajar, bila kita dalam majlis ilmu ni, kita perlu ada catatan. Walaupun kita mungkin dah tak baca dah selepas tu, tapi dia akan ada juga masa yang mana kita tertengok apa yang kita catat. So itu pun orang kata peranan kita lah dalam majlis ilmu kan doktor kan, insyaAllah. Jadi itu juga mungkin boleh memberi ketenangan dan kita akan menghayati kembali apa yang kita dah belajar dalam majlis ilmu ni. Seperti yang doktor cakap tadi kan, insyaAllah. Okay, so di Facebook juga saya dan Faridah melihat setakat ni tak ada soalan doktor. Mereka semua mungkin mungkin mereka faham jelas dengan penerangan doktor yang panjang lebar dan sangat detail. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah nanti mungkin kami Seksyen Psikologi akan kongsikan tips-tips doktor tadi di Facebook Jabatan Pendaftar USIM boleh. sebab Saya pun nak ucap terima kasih lah kat Puan Rin. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Hazrin mengasaskan satu, saya rasa, majlis ilmu yang sangat baik. Kalau kita tahu pun dalam majlis ilmu ni malaikat bersama-sama kita, kita kata semua mendoakan kita, haiwan, burung semua kan, yang melihat tadi mendoakan supaya orang yang hadir ni dapat pahala kan, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kerana menjemput saya Puan Rin dan pihak pendaftar. InsyaAllah kalau ada masa kita boleh bersama-sama lagi. Dan saya mohon maaf saya pun masih belajar lagi. Saya pun pelajar, saya selalu meletakkan diri saya pun masih belajar. Jadi sekiranya ada sebarang kekurangan sebarang khilaf tu datang daripada saya, segala kebaikan tu kita doakan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita dan orang-orang Islam secara semualah. Ya betul doktor, sebab kita dalam kehidupan ni belajar itu adalah sepanjang hayat kita, insyaAllah. Kan macam tu Okey, so saya bagi pihak Seksyen Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pendaftar USIM juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada doktor kerana dapat meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada hari ini dengan tajuk yang memang sangat hebat dan bersesuaianlah kami menjemput doktor La Tahzan, tips kekal bahagia semasa diuji. Saya kira para penonton dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian sangat banyak kan dapat tips-tips pada hari ini. InsyaAllah kami di pihak Rusetia kita akan cuba transform dia dalam orang kata infografik dan kita akan kongsikan dalam Facebook Jabatan Pendaftar, insyaAllah. Dan sebagai penutupnya saya ingin berkongsi lah kan bagaimana seseorang itu, khususnya mukmin kan, orang-orang Islam ini gembira apabila melakukan kebaikan ataupun dia merasa gembira kan dalam apa juga yang dia sumbangkan kepada sesiapa sahaja. So Allah sebenarnya dah sebut dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 yang bermaksud barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun nescaya dia akan melihat balasannya. Dan dalam surah An-Nisa juga Allah telah menyebut ayat 40 sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya seseorang sekalipun sebesar zarah dan kalaulah amal yang sebesar zarah itu amal kebajikan, nescaya Allah akan menggandakannya dan akan memberi dan dari sisinya pahala yang amat besar. Jadi nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita berasa bahagia macam doktor cakap tadi, kita perlu juga memberi kebahagiaan kepada orang lain ataupun kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi walau sekecil mana pun kebaikan yang kita buat kepada sesiapa sahaja di dunia ini, Allah akan memberi
balasan kepada kita insya-Allah. So yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa berdoa ya. Jangan teruskan berdoa kerana doa itu secret resepi kita lah sebagai orang mukmin khususnya. Allah juga telah menyebut dalam surah Al-Baqarah tentang doa ni kan, ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Tengok ya, Allah dah pesan dah kan, maknanya apa sahaja yang kita hajatkan, yang kita hendakkan kan, sama ada kita ni sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai pekerja, sebagai sesiapa sahaja, sebagai rakan-rakan dan sebagainya. Jadi kita berdoalah, mintalah pada Allah. Okay, so tu yang ada doktor sebut tadi dalam teknik psikospiritual 5B tadi tu, berdoa kan. Okay, Terima di kasih atas akhirnya tadi perkongsian pun Puan Ri ni. di akhirnya tadi pun 4M tadi pun memperbanyakkan doa. So doktor pun maksudnya memberi tips yang berulang kali tentang doa ini tuan-tuan dan puan-puan kan. Jadi sangat cantik, sangat baik, masya-Allah, sangat orang kata bahagia bila kita dengar kan, bila kita dengar tips tentang berdoa ni insya-Allah ya. So sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Abdul Rashid kerana dapat bersama-sama dalam diskusi sesi Coffee Talk with Counselor pada kali ini. InsyaAllah doktor, insyaAllah kita Sama-sama dan akan salam bahagia. ya, kita pun nak mengucapkan salam bahagia dan salam gembira jugalah kan, salam sejahtera kan kepada doktor dan keluarga dan juga seluruh rakan-rakan di FKP yang mana sebenarnya untuk makluman tuan-tuan semua, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan kaunseling di FKP ni sangat banyak terlibat dalam program-program saya ataupun dalam program-program seksi psikologi ni dan khususnya kita war-warkan juga kan doktor, untuk Ramadan nanti insya-Allah kita akan ada satu program khas di bawah slot Coffee Talk with Counselor ini. Kita rahsiakan dulu nama program dia kan doktor kan? Yeah, Okay, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita akan bersama-sama dengan kaunselor-kaunselor USIM dan orang kata pakar-pakar kaunseling psikologi USIM ini dalam slot Coffee Talk with Counselor nanti, khususnya untuk Ramadan. Ramadan dah dekat ni kan, lagi berapa minggu je, berapa hari je lagi ni insya-Allah. Jadi nantikan program tersebut. Kita akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Kali ini kita buat dengan kerjasama pusat Istrakom USIM lah insya-Allah So doktor, terima kasih sekali lagi dan semoga kita akan terus bekerjasama dalam program-program yang akan datang insya-Allah doktor ya. Okey, so untuk tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada hari ini dan saya harap daripada perkongsian tajuk La Tahzan, tips untuk kekal bahagia semasa diuji pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu manfaat daripadanya. Dan kalau boleh amalkanlah, amalkanlah dan jadikanlah ia sebagai panduan dan bimbingan dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan. So untuk itu saya juga minta maaf kalau ada kelemahan dalam pengendalian program hari ini dan semoga kita berjumpa lagi dalam program-program Coffee Talk yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.